Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi apa ni? Ada yang tanya surah apa tadi? Jangan tanyalah surah Al-Kahfi. Ya. Kalau tanya ayat tu boleh tahan lagi kan? Tapi tanya surah tu. Ya. Kata dah buat pre-reading, Ustaz dah suruh tadi buat pre-reading, ya. Surah Al-Kahfi. Jangan apa? Jangan terkeliru lagi lah, ya. Pasal surah Al-Kahfi ni panjang, 110 ayat. Jadi alhamdulillah, ya, kita sudah masuk ayat 45 pada hari ini, insya-Allah, ya. Jadi mari sama-sama kita beri perhatian pada ayat yang ke-100 pada ayat yang ke-45, ya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Jadi ayat 45 ni dah masuk fasa yang kedua dah selesai. Seperti mana Ustaz selalu ulang. Waalaikumsalam. Betul lah. Siapa tu? Farida. Oh, Kak Farida. Tadi keluar sekejap. Kucing nak makan. Farida, lepas ni tolong mute your phone ya, please. Thank you. Yeah, all of us will mute. Okey, jadi apa ni, seperti mana kita sedia maklum, ya. Dalam surah Al-Kahfi ada 4 cerita besar. 2 dah kita lalui, ya. Pertama cerita 7 pemuda yang tidur dalam gua untuk menyelamatkan iman dia. Ya, itu dah selesai. Yang kedua kita cerita pasal apa ni, 2 adik-beradik, ya, ataupun 2 sahabat yang masing-masing dapat harta pusaka kan. Apa harta pusaka yang dia dapat, ya? Ladang lah, ya, kebun apa kita panggil, ya, kebun anggur, ya. Jadi yang seorang tu dapat kebun anggur, dah lah dapat kebun anggur, keliling pada kebun anggur tu ada kebun kurma pula, ya. Di antara kebun anggur dengan kebun kurma tu ada pula kebun-kebun yang lain, ya, tanam-tanaman lain, ada sungai pula yang dipancarkan daripada bumi. Tetapi oleh kerana dia mengingkari perintah Allah, ya, tak percaya akan hari kiamat, ya, dan dia yakin bahawasanya dia berada pada jalan kebenaran, maka akhirnya Allah cabut nikmat tu, ya. Allah buat dia punya kebun dia hangus, terbakar, dan pada masa tu dia menyesal. Alhamdulillah, ya, dia menyesal, ada peluang untuk menyesali perbuatan dia dan dia kembali ke jalan kebenaran. Alhamdulillah, okeylah tu, ya. Jadi dah 2 habis cerita. Jadi yang sebelum masuk cerita yang ketiga, cerita Nabi Musa dengan Nabi Yusha, ya, Nabi Musa dengan Nabi Yusha, ya. Bila Ustaz sebut Nabi Musa tu mesti sebut, biasanya orang nak jawab Nabi Khidir nanti dulu. Nabi Khidir tu nombor 3, ya. Nabi Musa dengan Nabi Yusha naik kapal atau naik sampan pergi mencari Nabi Khidir. Baru betul, ya. Jadi ada 3 pelakon kat situ. Nabi Musa pelakon utama, Nabi Yusha yang menemani Nabi Musa, dan Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir itu apa ni, nabi yang dicari oleh Nabi Musa, ya, kerana Allah perintah Nabi Musa untuk belajar daripada Nabi Khidir. Ya, jadi pengajaran dia buat dalam hidup ni kita perlu belajar pada orang lain. Ya, terutamanya orang yang lebih berpengalaman dari kita lah. Sama ada berpengalaman dari segi umur, ya, ataupun pengalaman dalam kehidupan dia, ya, dalam apa kita panggil, dalam pekerjaan dia ke, ya, ataupun dalam kehidupan secara umum. Kita belajarlah, ya. Kerana apa? Kerana memang kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita kena belajar pada orang lain. Ya, dan bila kita belajar pada orang lain, kita dapat banyak manfaat dan kita tidak akan mengulangi benda salah yang pernah dilalui oleh orang lain. Ya, macam kita lah kan, ya, kalau Ustaz boleh bagi contoh, kita nak pergi satu tempat, ya, kita nak pergi ke Pulau Pinang, kita katalah kita tak pernah pergi Pulau Pinang. Jadi kita minta orang Pulau Pinang yang memang asal sana, yang duduk di sana, untuk cerita pada kita apa benda-benda yang perlu kita bawa nak pergi ke sana. Ya, apa highlight yang ada di Pulau Pinang tu, apa yang mesti ditengok, apa yang mesti diziarahi. Ya, jadi senanglah sikit cerita kan. Sebab kita dah dapat maklumat pada orang lain. Tapi kalau kita sondol pergi je, ya, bukanlah tak boleh survive, tetapi buang masa lah, ya, kerana kita tak ada background, tak ada ilmu pengetahuan tentang tempat yang kita nak pergi. Macam itulah, ya. Okey, kita masuk ayat 45. Auzubillah minasyaitonirrajim. Wadrib lahum, ya. Dalam bahasa Arab,
Doroba yadribu ni, idrib ni makna pukul. Maknanya pukul. Ya. Tetapi bila perkataan pukul itu digabungkan dengan perkataan masal selepas tu. Ya. Cuba tengok. Wadrib lahum masal. Masal tu bahasa Melayu kita misalan lah, perumpamaan. Ya. Jadi ni perumpamaan ni. Ya. Allah nak umpamakan kehidupan kita ni macam air yang turun daripada langit. Ya. Jadi kita kena ambil faham cerita dia. Jadi Allah kata pada Nabi Muhammad, ya, mana kita tahu Nabi Muhammad? Memanglah Quran memang turun pada Nabi Muhammad. Sebab tu Allah kata, wahai Muhammad. Allah tak kata situ tapi understood. Ya, wadrib, wahai Muhammad, ya, buatlah lahum bagi manusia itu masal, ya, perumpamaan. Jadi kalau kita terjemahkan secara secara word by word, ya, kita tak boleh terjemahkan wadrib tu sebagai pukul lah, tak boleh. Maknanya buatlah di sini. Buatlah bagi manusia itu, ya. Hum tu manusia, sama ada yang baik atau tidak, yang kafir ataupun beriman. Masalah perumpamaan, ya. Perumpamaan apa? Perumpamaan al-hayatid dunya, kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini, ya. Kama'in seperti, ka tu seperti, ma'in air, anzalna yang kami turunkan. Anzalna tu ada pelakon kan nama Anzalna. Ya, Anzalna tu nama Quran tu. Ya. Macam inna anzalnahu fi lailatul qadar, suratul qadar, ya. Jadi ada juga apa ni, kalau orang Indonesia lagi banyak nama-nama Quran. Dia ambil apa ni perasa-perasa tertentu dalam Quran dijadikan nama anak dia, cucu dia. Ya, boleh juga. Ya, tak ada masalah. Tapi kalau orang Arab, kalau dia tanya, nama siapa? Nama saya Anzalna. Ya, dia akan tanya, kami turunkan apa benda? Sebab Anzalna tu ayat tu tak komplit. Ya. Jadi orang akan tanya, Anzalna tu mana kami telah turunkan. Apa yang kami turunkan? Ya, orang akan tanya balik. Jadi ayat tu tak komplit. Ya, macam kita katalah, nama siapa? Nama saya kami telah turunkan. Mesti orang tanya, turunkan apa? Tuan-tuan faham ya Ustaz sebut ni? Ya. Jadi tuan-tuannya apa, angguk sikit ke, tunjuk apa yes ke, ya. Paling kurang Ustaz tahu tuan-tuan faham, ya. Sebab kalau tak faham kita terangkan balik. Sebab kita tak ada apa-apa kita nak kejar sebenarnya. Ya. Dan kelas kita bukan kelas tafsir. Sebab kalau tafsir panjang, ya. Ustaz pun tak nak buat kelas tafsir, ya, kita buat tadabbur lagi mudah. Tetapi kalau ada benda-benda tertentu yang perlukan tafsir, Ustaz akan masukkan. Ya. Sebab yang penting kita dapat memahami apa sebenarnya yang ayat tu nak sampaikan. Allah nak sampaikan apa sebenarnya? Yang itu yang kita cuba tadabburkan. Tadabbur ni maknanya cuba melihat, membaca, memahami dan mengambil iktibar. Itu makna tadabbur, ya. Jadi Allah kata, buatlah perumpamaan, ya. Kehidupan dunia ini, kehidupan dunia yang kita lalui ini, Allah kata seperti ma'in, seperti air. Anzalnahu yang kami turunkannya, nya tu air, minas sama, daripada tempat tinggi. Tempat tinggi itu ialah langit. Ya, mana yang di atas kita semua dipanggil sama. Ya. Sedangkan kita tahu air tak turun daripada langit. Air turun daripada mana tuan-tuan? Ya, Datuk Osman, air turun dari daripada awan. Ya, air turun daripada awan. Ya, nasib baik Ustaz boleh baca dia punya apa ya? Dia punya bibir, ya. So lips reading dia panggil, ya. Jadi apa ni, yang turun air ni daripada awan. Air tak turun daripada langit, walaupun air pernah turun daripada langit. Seperti mana kata Imam As-Suyuti dalam kitab tafsir dia, Ad-Durrul Mansur, air pernah turun daripada langit ketika berlakunya banjir besar zaman Nabi Nuh. Ya, kita dah pernah cerita zaman Nabi Nuh dulu, ya, masa mula-mula tadabbur dulu kita dah cerita masa PKP ni kan. Cerita Nabi Nuh, ya. Allah buat banjir besar. Banjir besar tu sebab apa? Sebab air turun dari langit, bukan daripada awan tau. Daripada langit 40 hari 40 malam. Itu yang banjir besar tu tuan-tuan. Ya. Sekarang ni pasal apa tak berlaku banjir besar? Sebab air turun daripada awan. Bila air itu habis, ya, dalam awan, maka berhentilah hujan. Ya. Sebab itu hujan dia tak akan berterusan. Dia akan berhenti bila air habis dalam awan tu. Ya. Tetapi kalau air turun daripada langit,
dia tak akan berhenti melainkan Allah perintah langit memberhentikan hujan. Ya, dia tidak ada limit tuan-tuan. Dia limitless. Ya, dia unlimited. Ya, tapi kalau daripada awan, oh tak. Ya, kalau daripada awan, ya, dia dia limited. Maksudnya bila habis air, habislah. Jadi Allah buat contoh, ya, daripada sama, memanglah daripada atas, tapi bukanlah daripada langit tu, ya. Maknanya daripada awan yang berada di langit tu maksud dia. Jadi kalau kita terjemahkan, ya, kita kena kata walaupun Allah sebut langit, tapi maknanya bukanlah air itu turun daripada langit. Air itu turun daripada awan yang berada tu di atas. Dalam bahasa Arab, bila di atas kita sebut sama secara umum. Ya, tapi bukanlah sama tu yang mengeluarkan air. Yang mengeluarkan air, menurunkan air itu adalah awan. Ya, jadi kita kena faham ni gaya bahasa Arab. Ya, seperti mana kita belajar bahasa Inggeris juga macam itulah. Bila kita dengar orang cakap dalam bahasa Inggeris ni dia ada metafor, ya, metafora, dia ada kita panggil sindiran, ya, dia ada macam itulah, ya. Mana bukan mesti makna hakiki dia. Ya, dia ada makna metaforikal dia. Ya, jadi dalam Quran lebih-lebih lagi lah sebab Quran ni bahasa yang paling tinggi, bahasa Allah, kalam Allah, ya. Kemudian bila hujan tu turun, air tu turun daripada awan, ya, daripada belah langit sana, awan, fakhtalata bihi. Bila dia turun, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan, tak ada ni terjemahan ni. Ya, ini Ustaz tambah. Ya, pasal tak ada terjemahan dia. Ya, dia terus saja kita panggil, ya. Allah buat tumbuh-tumbuhan dia subur. Ada benda yang tertinggal kat situ. Perkataan fakhtalata bihi maknanya bila air tu turun, dia akan bercampur baur dengan apa yang ada di bumi. Ya, bila air itu turun, dia akan turun ke bumi kan. Apa yang ada di bumi? Tanah. Apa yang ada di bumi, ya? Apa kita panggil baja organik. Ya, baja organik tu macam kita kata najis binatang lah. Ya. Kita kalau di Indonesia kita panggil pupuk lah, pupuk. Pupuk tu mana baja. Ya. Jadi baja tu datang daripada mana? Ya, baja tu ialah baja asli. Ya, natural fertilizer, organic fertilizer daripada tahi lembu, daripada apa kan. Jadi air yang turun tadi bercampur dengan najis binatang tadi, bercampur dengan tanah, ada pula orang baling biji benih kat situ, orang tanam biji benih, barulah dia nabatul ardi, dia menumbuhkan nabat. Nabat tu apa? Nabat tu tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi, ya. Itu cerita dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok di situ, tengok terjemahan, ya. Setakat Ustaz tengoklah terjemahan beberapa terjemahan Al-Quran, dia tak ada perkataan yang bercampur baur tadi. Air itu bercampur baur dengan yang benda yang ada di bumi, tanah, ya, dengan baja, dengan dengan biji benih yang ditanam. Tak ada tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan kena tambahlah. Kat situ kena tambah, ya. Jadi bila dia bercampur dengan biji benih, dengan tanah, dengan baja organik apa semua tadi, barulah dia menumbuh dan menyuburkan nabatul ardi. Sebab kalau hujan tak turun, mana nak jadi subur tu kan? Subur tu kerana kita siram air. Ya, kalau hujan tak turun, kita kena siram air. Ya, sebab itu dalam fiqh dia ada beza, ya, antara orang yang tanam tumbuh-tumbuhan, ya, tanam pokok yang air itu free datang daripada awan Allah bagi, dan satu lagi dia kena buat irrigation. Dia kena buat tali air. Ya, dia kena buat kita panggil, ya, irrigation lah, ya. Dia punya pengairan dia. Orang yang buat pengairan keluarkan duit, ya, plan macam mana, ya, sprinkler apa semua sebagainya. Jadi dia boleh tolak, ya, dia punya zakat tak setinggi seperti mana orang yang tak buat apa-apa, sekadar menerima hujan yang turun daripada awan. Ya, jadi Islam ada bezakan tuan-tuan. Ya, mungkin tuan-tuan bukan dalam bidang pertanian, ya. Tapi kalau tuan-tuan terlibat dalam bidang pertanian ataupun ada kawan kita terlibat dalam bidang pertanian, kita akan bagi tahu dia siapa yang keluarkan duit untuk buat drainage tadi, ya, dia buat irrigation, buat drainage sebagainya, keluarkan duit, nanti bila dia keluar zakat dia tidak setinggi seperti mana orang yang tak buat apa-apa. Dia terima je air yang turun daripada awan. Ya, nampak tak Islam ambil kira benda tu tuan-tuan. Ya, tu contoh dia. Jadi nabatul ardi, pokok-pokok tadi, tumbuh-tumbuhan tu, dia tumbuh kerana ada air tadi yang turun daripada langit.
kehidupan manusia macam tu juga. Ya. Kemudian Allah kata fa'asbaha hashiman. Lalu ya, tumbuh-tumbuhan tadi bila air tak turun, ya, kalau turun subuh. Tapi kalau air tak turun dia jadi hashiman, dia jadi hashim. Ya. Jadi Haji Hashim kena ambil perhatian ni. Ya. Jadi nama Haji Hashim kita ya, bukan Hashim macam ni aja dia. Dia hak simpul tu juga. Tapi ada alif selepas dia, ha alif. Hak simpul tu ada alif selepas tu, ada shim, ada mim. Tak ada ya. Ya, itu Hashim kita panggil. Kat mana kita selalu dengar Hashim ni, kat mana tuan-tuan? Ya. Hashim ni kita selalu dengar di mana, apa ni, Datuk siapa? Datuk Azizul dia? Tak ada Datuk Rasulullah. Jadi alhamdulillah ada orang lain yang jawab ya. Jadi Bani bila kita Hashim kata kan, yang nama dia Amru tu. yang nama dia Amru Hashim ya. Hashim. Jadi Hashim tu ya ialah Nabi punya, bukan Datuk ya, Nabi punya moyang. Muyang. Kalau Datuk Nabi Abdul Muttalib. Yes. Jadi Abdullah Nabi kan, Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah tu datuk bapa Nabi bin Abdul Muttalib. Muttalib bin Amru. Abdul Muttalib tu nama sebenarnya siapa? Abdul Muttalib ingat? Syaibah kan? Syaibah. Syaibah. Jadi Abdul Muttalib tu bin siapa? Ya? Bin Amru. Bin Hashim lah yang kita selalu panggil Hashim tadi kan. Itu Hashim tu yang panggil Bani Hashim tu. Jadi Hashim tu bukan datuk Nabi, dia moyang Nabi. Moyang Nabi yang pertama lah. Kalau Abdul Manaf nanti moyang Nabi yang kedua kan. Itu silsilah. Paling kurang kita ingat sampai Abdul Manaf lah paling kurang. Ya, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Paling kurang orang tanya kita, paling kurang kita ingat sampai situ okey lah tu. Ya, jangan nanti orang kata Hashim pernah dengar. Ya, Jadi Hashim tu ialah Nabi punya moyang yang pertama. Ingat tak tuan-tuan? Ya. Macam mana Hashim tu boleh dapat gelaran tu? Nama dia Amru. Macam mana dia boleh dapat gelaran Hashim tu? Ya, Haji Hashim ingat ke? Haji Hashim. Sebab dia koyakkan roti. Kak Faridah cepat sangat jawab. Nak bagi Haji Hashim jawab sebenarnya. Oh, sorry. Tak apa, bagus. Jawab bagus lah tu. Betul jawapan tu. Ya. Jadi tak boleh nak tanya lah. Ya. Selamat Haji Hashim, tak perlu jawab lagi. Jadi apa kita panggil? Kerana Hashim tu dalam bahasa Arab makna orang yang memecah-mecahkan. Bukan mengoyak, memecah. Ya. Pasal apa pula dipecahkan? Sebab roti tu keras. Jadi kena dipecah-pecahkan. Ya. Dan apa tujuan dia pecahkan roti tu Haji Mak Syah? Apa tujuan dia pecahkan roti tu untuk apa Haji? Tak dengar. Tak boleh baca kali ni. Nak lembutkan. Yalah, untuk apa tujuannya? Nak pecah, nak lembutkan tu untuk apa? Nak makan. Untuk makan, ya. Jawapan tu betul tapi tak memenuhi syarat dia. Ya. Untuk sapu makan. Ya. Untuk sapu makan tuan-tuan. Sapu makan. Sapu makan Datuk Osman. Tak dapat. Kali ni tak boleh baca. Ya. Sapu makan Kak Frida? Dia bagi orang miskin kan. Orang miskin tu tak, orang kaya pun boleh makan. Sebenarnya Hashim ni buat apa sebenarnya? Apa kerja Hashim ni? Hashim ni apa jawatan Bagi Hashim? makan orang haji. Tak, jawab dulu soalan Ustaz. Hashim ni apa kerja dia? Hashim ni apa jawatan dia? Jaga Kaabah. Jaga Kaabah tu kecil. Dia besar lagi pada tu. Jaga Kaabah tu pun besar tapi dia ada jawatan besar lagi pada tu. Apa kerja Dia Abu Talib? adalah ketua kepada suku dia lah, Bani dia. Okey, tak apa. Terima kasih. Ustaz nak baiki lagi ya. Apa kerja Abu Talib? Apa kerja Abdul Muttalib? Apa kerja Hashim? Apa kerja Abdul Manaf? Apa kerja Datuk Nenek Nabi ni ya? Mereka ni adalah gubernur Mekah tuan-tuan. Gubernur. Tentu tuan-tuan kena selalu. Mereka tu gubernur Mekah. Paling kurang mereka tu Datuk Bandar Mekah. Ya. Jadi bila mereka ni Datuk Bandar Mekah, salah satu daripada tugas mereka ialah meraihkan
dan melayan jemaah haji dan umrah. Bukan jemaah haji saja. Jemaah haji setahun sekali. Jemaah umrah tu tiap-tiap hari datang. Ya, sebab umrah dia tidak ada hari tak boleh umrah. Ya, umrah ni bila-bila tiap-tiap hari boleh buat. Ya, kalau macam kita kata puasa kan. Puasa tiap-tiap hari boleh puasa, tapi ada hari tak boleh puasa ada. Ya, hari yang dilarang puasa ada. Ya, hari raya tak boleh puasa, hari tasyrik tak boleh puasa. Hari sehari dan 2 hari sebelum puasa. Maknanya hari 20, 29 dan 30 Syakban tak boleh puasa. Ya, tak boleh puasa. Melainkan orang yang qada tu lain lah. Tapi kalau orang nak puasa sunat tak boleh. Tapi kalau umrah, dia tak ada hari yang tak boleh umrah. Ada tak hari yang tak boleh buat umrah? Mana ada. Ya, melainkan ya kita kata dia nak buat apa kita, dia buat haji. Haji tu pun ya, orang yang buat haji tu yang buat haji, tapi orang yang tak buat haji boleh tak pada waktu haji, pada waktu Arafah tu dia pergi buat umrah? Boleh. Maknanya umrah dia tidak ada hari yang tak boleh buat. Ya, jadi special umrah ni. Jadi maknanya Hashim ni ya, anak dia Abdul Muttalib, anak dia Abu Talib, semua kena layan orang yang datang buat umrah ni. Buat haji setahun sekali ya. Jadi bila antara benda yang mereka kena layan ialah menyediakan makanan. Jadi sebab itu Hashim tadi apa dia buat? Dia pecah-pecahkan roti tadi. Ialah untuk bagi lembut, betul lah ya. Tapi untuk apa? Untuk makan. Betul, untuk makan. Tapi bukan untuk makan tembolok dia. Untuk bagi makan jemaah haji dan umrah tu tuan-tuan. Itulah tugas besar. Sebab itu ya, keluarga Nabi ni, datuk nenek moyang Nabi semua mulia. Pasal tugas mereka ialah satu, jaga Kaabah tu. Ya, jaga keselamatan, ya, jaga orang yang datang haji tu, sediakan makanan, sediakan minuman, sediakan tempat tinggal. Sebab itu orang Mekah adalah Arab yang paling mulia ya atas muka bumi ni. Kerana mereka ya buat kerja tu untuk Allah. Cuma akhirnya mereka tersilap kerana mereka buat tu bukan lagi untuk Allah, mereka buat untuk berhala. Yang itu yang Allah hantar Nabi Muhammad untuk bawa mereka kembali ke jalan kebenaran. Itulah tujuan dia tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham tujuan dia. Sebab tu bila kita kata Bani Hashim, bila orang dengar je Bani Hashim, orang tak kata apa dah. Sebab mereka memang mulia. Pasal ya, kerja mereka itu ialah menjaga Kaabah tu. Ya, memanglah perniagaan apa semua tu betul. Ya, tapi menjaga Kaabah tu paling mulia dengan cara memecah-mecahkan roti tadi. Itu yang dipanggil Hashim tu. Nama dia Amru kan, macam Kak Faridah jawab tadi, betul lah tu. Ya, tetapi kerja utama dia menyediakan makanan dan minuman kepada jemaah haji setahun sekali, jemaah umrah tiap-tiap hari kena buat. Sebab itulah dia mulia. Sebab tu bila Allah nak utus Nabi akhir zaman, Allah utus Nabi akhir zaman daripada kabilah yang paling mulia atas muka bumi. Siapa dia tuan-tuan? Ya? Kalau dulu Bani Israel lah. Tapi sekarang bukan Bani Israel. Bani Ismail. Daripada keturunan Quraisy. Ya? Daripada Bani Hashim. Nampak tuan-tuan? Itu cerita dia. Boleh Okey, jadi kalau orang tanya kita lagi, Hashim. Macam mana eja dia tadi? Ha simpul. Alif. Ha. Shim. Ya? Shin dengan mim. Hashim. Tapi yang dalam ayat ni tuan-tuan, Hashim. Ya? Kalau Hashim, orang yang memecah-mecahkan. Ya, orang yang mengoyak-ngoyakkan tadi, roti keras tu. Tapi Hashim, ya, benda yang telah dihancurkan. Maksudnya tuan-tuan, bila air hujan turun, pokok jadi subur. Bila hujan tak turun, apa jadi tuan-tuan? Ya, dia jadi kering, jadi layu. Ya, dan dia jadi akhirnya diterbangkan. Tazruhu ar-riyah. Riyah tu angin. Angin pun terbangkan dia. Hancur lah. Ya, sebab dia dah kering lah. Bila kering apa jadi? Pecah-pecah dia. Ya, secara tidak langsung dia jadi lemah. Dan bila angin datang, angin terbangkan dia. Manusia pun macam tu lah. Ya. Masa kita dapat hidayah ni maknanya air lah yang turun daripada langit tu ibarat macam hidayah. Ya, Allah bagi kehidupan pada kita. Allah bagi nyawa pada kita. Tapi apabila kita jauh daripada hidayah Allah, kita tak datang kuliah, kita tak baca Quran, kita tak buat ibadah, ya, maka apa jadi? Akhirnya kita akan jadi debu-debu yang diterbangkan oleh angin. Ini perumpamaan yang sangat tinggi tuan-tuan, yang Allah bagi kepada kita supaya bila kita baca kita faham. Ya, itu cerita dia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadirah. Ini biasalah. Wa kana Allah, ya,
Kalau kita belajar bahasa Arab, kana ni past tense. Kana ni dia 3 huruf, kaf, alif, nun. Dia past tense tuan-tuan. Kita nak tahu past tense ni biasanya dia 3 huruf, ya, kaf, alif, nun, dan huruf terakhir itu mesti baris atas. Kana, nun tu kan, nun tu baris atas. Tetapi past tense dekat sini dia tak jadi past tense, kerana kalau past tense kita regukan dia dengan Allah, wa kana Allah, dia tak jadi past tense. Ya, dia akan jadi penguat. Ya, sesungguhnya Allah itu. Dia takkan jadi. Kalau kita terjemah, kana ni maknanya was. Ya. Allah, ya, kita kata Allah was. Takkanlah Allah was. Ya, Allah ni sentiasa maha kaya, maha melihat, sentiasa, mana continuously. Kalau kita kata dulu Allah maha perkasa, tak betul. Ya, Allah sentiasa perkasa. Dulu Allah melihat, sekarang tidak. Masakan, ya. Maha suci Allah daripada sifat-sifat begitu. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir. Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kulli syai'in, setiap sesuatu Allah maha berkuasa. Allah boleh buat. Allah boleh turunkan hujan di mana Allah hendak, ya, dan Allah boleh suburkan kebun siapa pun, dan Allah boleh tahan hujan tak turun. Macam sekarang ni tuan-tuan, ya. Ada tempat yang banjir, kita kata alhamdulillah tempat kita tak banjir. Ya, tapi hujan turun. Tapi ada panas, tadi panas tuan-tuan, tak hujan. Ya, jadi bila panas tu maknanya boleh kering. Ya, boleh kering sidayan, kain sidayan. Ya, walaupun sekarang ni tak ada masalah, kita boleh hantar je. Ya, ada dryer dekat laundry, betul lah. Ya, tapi cuba tuan-tuan bayangkan, orang yang dekat tempat dia tak ada, kita kata takkanlah tak ada laundry. Tuan-tuan duduk Bukit Jelutong boleh lah. Tuan-tuan duduk Bukit Damansara tak okey lah. Ya, ustaz duduk kat kampung ni pun, dekat area Kuang ni pun tak tahu ada 4 ada 5 laundry. Ya, tu kalau musim hujan memang makin untung dia, makin senyum dia tuan-tuan. Kalau musim hujan. Ya, dan dia harap hujan turun. Pasal apa? Lakulah dia punya ni. Ya, untuk basuh kain okey, clear. Tapi untuk dryer tu, ya. Itulah cerita dia tuan-tuan. Jadi maknanya Allah buat kehidupan kita ni macam air yang turun daripada langit, daripada awan maksudnya. Menumbuhkan pokok-pokok setelah bercampur dengan biji benih, campur dengan apa tadi? Dengan baja kan, dan campur dengan tanah. Itulah dia punya elemen dia. Ya, kemudian tumbuh besar, berbuah, ya, kita boleh makan hasil dia. Tetapi bila Allah tak turunkan hujan, apa berlaku tuan-tuan? Yang berlaku ialah kering dia, kering kontang dia. Ya, dan akhirnya diterbangkan oleh apa? Ar-riyah, oleh angin. Selesailah ayat pertama. Ya, ayat 45. Apa tuan-tuan nak tanya? Ada tak benda tuan-tuan nak tanya? Kak Faridah dia nak tanya apa, Kak Faridah? Boleh faham tak Kak Faridah? Ya. Tunjuk good je tak apa Kak Faridah. Kalau Kak Faridah tak jawab tu maknanya dia pergi tempat lain tu, ya. Sebab nampak F aja dekat dia punya skrin tu, ya. Dia tak ada lah tu, ya. Tak buat orang lain lah, ya. Okey, Haji Jamal boleh ke Haji Jamal? Ya. Okey, boleh faham ke Haji Jamal? Boleh lah kot. Okey. Nampak tak apa confident? Tak apa. Apa yang Haji Jamal faham? Allah tengah buat apa ni sekarang ni? Allah tengah buat apa Haji Jamal? Dia nak buatkan kehidupan. Yalah, apa benda tu? Buat apa? Dia nak turunkan hujan. Ya, betul. Betul tu. Tapi apa tadi yang kita sebut? Masal. Apa masal tu? Allah sedang buat masal. Allah buat apa tu? Perbandingan. Perumpamaan. Ya, boleh perbandingan pun boleh. Tapi perumpamaan, kehidupan manusia ni macam hujan yang turun daripada awan. Ya. Jadi apa yang turun daripada awan tu tuan-tuan? Ya, kalau macam sekarang kita kata itu hidayah Allah lah, iman lah tuan-tuan. Maknanya manusia ni bila dapat iman, bila dapat hidayah, dia subur hidup. Tapi kalau dia tinggalkan hidayah, maka habislah tuan-tuan. Macam itulah pokok tadi. Bila dapat hujan, subur dia. Tapi bila tak ada hujan, kering kontang, mati dia tuan-tuan. Itu gambaran yang Allah buat, perumpamaan, ya. Antara kehidupan manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan hujan tadi. Okey, ya? Boleh Kak Faridah? Boleh. Okey, ya. Selesailah. Kalau dah dapat tu okeylah. Masuk yang ke seterusnya 46 pula. Ya, ni cerita kehidupan kita tuan-tuan. Hari ni memang direct Allah bagi tentang kehidupan kita supaya kita fikir. Apa dia tuan-tuan? Allah kata al-malu wal banun. Al-mal, mal tu apa? Semua orang tahu Baitul Mal kan? Baitul Mal tu apa? Rumah harta. Ya, house of property lah, ya.
Jadi ada properti dalam tu, ada emas, ada perak, ada duit, ada macam-macam lah. Ya, Baitul Mal, nama pun Baitul Mal. Kalau orang dulu letak gandum, letak kurma, ya. Jadi harta tu Allah kata, penting tak? Harta tu penting. Mestilah kalau tak ada harta macam mana? Nak beli laptop pun tak boleh. Ya, tuan nak pergi haji, pergi umrah pun tak boleh kan? Ya, nak tukar kereta baru pun tak boleh. Ya, nak apa kita panggil? Nak berjalan sana sini pun tak boleh, ya. Jadi al-mal penting. Wal banun, ya, harta dan anak-anak, ya. Apa Allah kata harta dan anak-anak? Zinatul hayatid dunya. Zinah tu perhiasan. Ya, jadi Allah bagi tahu harta dengan anak-anak ni perhiasan saja tau. Perhiasan kehidupan dunia. Jadi seronok tak dapat anak, seronok tuan-tuan. Ya, seronok dapat anak. Ya, dapat harta seronok, siapa tak suka dapat bonus. Ya, kita punya tender diterima. Ya, kita dilantik jadi pengarah urusan, jadi board of director, jadi seronok tuan-tuan. Pasal kita dapat habuan. Ya, habuan yang halal. Yang halal tuan-tuan, ya, bukan yang haram. Ya. Jadi kita dapat habuan yang halal. Kita dapat bonus, dapat gaji, dapat tu, dapat ni, dapat cucu, seronok tuan-tuan. Ya, macam ustaz apa ni, cucu pertama tu dah umur 3 tahun lebih, dah nak masuk 4 tahun, ya. Tangisan-tangisan tu tangisan budak umur 4 tahun lah. Jadi bila Aisyah dapat apa baby girl lagi, ya, dapat baby girl, dapat apa ni anak, ya, dah lain pula, ya. Seronok dia lain macam dah. Ya, dah lama tak dengar tangisan-tangisan, dapat dengar tangisan. Ya, jadi seronok, ya. Jadi bila dia datang sekali-sekali hujung minggu ke kan, kalau dah 2-3 hari tak datang tu kadang kita rasalah mana cucu tak dengar tangisan, tak. Memang, tapi benda tu Allah kata dia zinatul hayatid dunia. Dia hanya perhiasan saja tuan-tuan. Ya, dan perhiasan ni penting. Macam orang perempuan lah kan, ya, dia nak pakai anting-anting, ya. Dia nak pakai gelang, dia nak pakai rantai. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Islam benar kan? Ya. Tapi dia tak boleh lah tunjuk pergi apa melaram dekat orang tu yang tak boleh. Ya, nak pakai boleh, ya. Tetapi yang boleh ditunjukkan boleh, tapi yang lain-lain tak payah. Ya, mana yang dalam tu dalam lah, ya. Macam cincin boleh, sebab isteri Nabi pun pakai cincin boleh. Ya. Jadi apa ni, gelang boleh yang yalah, ya, yang sekadar yang nampak sajalah. Ya. Sebahagian kata tak boleh, ya. Hanya yang berada di telapak tangan sampai ke pergelangan tangan saja dan wajah. Ya, tu saja. Itu kalau kita ambil kisah Nabi tegur Asma binti Abu Bakar. Ya, sebab Asma binti Abu Bakar ni kakak ipar Nabi. Pasal apa dia kakak ipar? Dia lebih muda daripada Nabi. Tetapi sebab dia kakak Aisyah. Jadi oleh kerana Aisyah tu isteri Nabi, kakak pada Aisyah, kakak ipar Nabi lah. Ya, walaupun usia dia lebih muda. Ya, dia lebih muda daripada Nabi. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah ketika dia datang ke rumah apa kita panggil, ya, ke rumah Aisyah, ya, apa ni, Nabi tegur dia pasal pakaian dia tu. Ya, mungkin tak proper lah. Ya, pakaian rumah, dia pergi rumah Aisyah sebab dia rasa Aisyah ni adik dia betul dan dia rasa Nabi tu adik ipar dia, jadi dia boleh tak adalah terlalu jaga sangat. Dan Nabi tegur dia. Nabi kata orang perempuan, ya, dia kena tutup aurat dia. Melainkan dua, ya, muka dan wajah dan tapak tangan. Jadi sebab tu ulama pun bincang lah, ya, kalau gelang boleh tak? Kalau nampak, yalah gelang tu. Kalau gelang tu letak dekat apa kita panggil, ya, dekat lengan dia, tu mungkin Macam Mami Jarum tu. itu lebih-lebih sangatlah. Perempuan pun dah tahu jawapan, Kak Faridah pun dah tahu kan. Itu yang angkat takbir tu kita kata imam pun tak khusyuk lah tuan-tuan. Ya Allah, bila Allah tu berderai dia punya bunyi gelang dia, ya. Jadi mengganggu khusyuk. Imam nak baca surah pun boleh tertukar tuan-tuan. Ya. Mula baca surah Al-Kahfi berakhir dengan surah Al-Muluk lah tuan-tuan. Ya. Jadi itu masalah dia, ya. Pasal ada perkataan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum, dah tertukar pula lepas tu, ya. Sebab apa? Sebab macam tadilah mengganggu khusyuk orang. Jadi nak pakai silakan, ya. Sebab itu nak pakai, ada orang tanya, nak pakai gelang kaki boleh tak? Gelang kaki boleh pakai. Tapi gelang kaki bukan untuk tarik perhatian orang lain. Ya, yang tak boleh tu yang berbunyi, tak boleh tuan-tuan. Ya, nak pakai. Tapi pakai kat dalam apa masalah dia? Ya, tapi macam tadi dia kata kalau pakai kat dalam nak buat apa ustaz? Kalau itu macam tu ustaz tanya dia. Pakai tu untuk apa? Pakai tu, ya, nak tunjuk kat orang ke?
Memanglah. Kalau itu tak boleh lah tuan-tuan. Nak pakai boleh. Ya. Tetapi senyap-senyap sudahlah. Pasal apa nak bagi? Bila kita lalu tu semua mata orang lelaki mandang pada kita. Apa kita rasa? Nampak aku seorang ada, orang lain tak ada. Takkan nak macam tu kan? Jadi maknanya Islam membenarkan tapi kena jagalah. Ya. Batas-batas dia. Okey, tak apa. Ustaz tak nak sebut panjang pada tu. Nak sebut yang tadi. Ya. Harta dan anak boleh. Tak ada masalah. Ya. Dia zinatul hayati dunia. Dia adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus solihat, dan baqiyatus solihat, amal-amal yang berterusan, amal-amal soleh, solihat tetapi dia baqiyat. Baqiyat ni maknanya yang pahala dia berterusan. Apa tuan-tuan? Apa ibadah yang pahalanya berterusan? Ya, Ustaz bagi jawapan lah. Antaranya ialah solat 5 waktu lah. Solat 5 waktu. Ya, pasal solat 5 waktu ni, kalau kita sakit kena solat tak tuan-tuan? Kita sakit kena solat. Ya, ada orang masuk hospital, masuk 2 bulan duduk hospital terlantar. Ya, apa ni dia kata, tak apa Ustaz, dia kata nanti saya sembuh elok balik, saya qada lah. Islam tak pernah ajar macam tu pun. Ya, Islam ajar pada kita, kalau kita tak boleh sembahyang berdiri, kita boleh sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, kita boleh sembahyang berbaring. Dia kata saya patah kaki, ya. Siapa yang pernah patah kaki? Haji Mat Syah pernah patah kaki kan? Jatuh motor dulu kan, ya. Jadi maknanya walaupun kita terlantar, kena solat. Ya, kita kena solat juga. Solat macam mana? Macam orang sakit lah. Ya, kena belajarlah sikit-sikit. Ya, jadi masa itulah kita kena belajar untuk, kalau tak boleh ambil wuduk, ya, kita kena tayamum lah, belajarlah tayamum. Ya, sebab itu kalau doktor pakar tu orang yang faham agama, ya, macam sekarang ni dah ramailah doktor pakar yang graduate pada Mesir. Ya, dia doktor pakar tapi graduate pada Mesir. Doktor pakar graduate pada UIA, daripada daripada UKM, USIM, ramai dah. Dan mereka belajar tentang hukum hakam fiqah kan. Jadi kalau orang tu nak disimin kakinya, ya. Jadi doktor-doktor pakar ni kalau dia boleh, dia bantu ambilkan wuduk orang tu dulu. Ambil wuduk siap-siap. Ya, sebelum dia simin kaki tu. Tapi dengan dia doktor tahulah, doktor lah yang kena buat dengan jururawat. Sebab dia yang mahir benda tu, dia tahu bagaimana tak boleh kena air bahagian apa kan. Jadi bila katalah dia dah ambil wuduk, dia simin kaki dia, nanti bila dia nak solat, itu yang dia boleh sapu saja tu. Ya, dia boleh sapu saja. Ya, sebab apa? Sebab dia sapu je pada luar. Pasal dia dah ambil wuduk siap dah. Macam kita Ustaz ajar selalu kan, bila kita nak travel kan. Jadi bila kita nak travel, kita nak pakai kasut dan stokin. Jadi sebelum pakai kasut dan stokin, kita ambil wuduk siap-siap. Ambil wuduk siap-siap, ya, pakai stokin, ya, pakai kasut. Semasa kita pakai stokin dan kasut, wuduk kita mesti masih ada lagi. Ya, kena masih dalam wuduk. Ya, pakai kasut dan stokin. Barulah boleh travel kan. Nanti dalam flight, kalau masuk waktu solat dan kita tahu bila kita sampai tempat nanti, waktu solat dah berakhir. Ya, dalam flight kita ada waktu Zuhur dan Asar, nanti kita sampai di destinasi dah masuk Maghrib dan Isyak. Takkan kita macam mana nak sembahyang Zuhur Asar, takkan nak qada. Ya. Sebab Nabi ajar qada tu kalau tertidur, kalau terlupa kan. Masa sekarang ni kita tak tertidur-terlupa, dalam flight tu ada banyak masa kita boleh sembahyang. Jadi masa itulah kita boleh ambil wuduk yang perlu saja. Ya, bila sampai daripada kaki tu kita hanya sapu saja baru boleh. Ya, ini Ustaz dah selalu sebutlah pada tuan-tuan perempuan yang selalu travel dengan Ustaz dah banyak kali bagi tahu. Ya. Jadi boleh sembahyang dalam flight dan sembahyang itu tidak perlu diqada kerana sembahyang itu sah. Ya, pasal kita dah ada wuduk dah siap-siap. Ya, malah orang yang travelling, ya, maknanya on the move, dia boleh gunakan, ya, rukhsah atau keringanan itu selama 3 hari 3 malam. Tak payah buka stokin dan buka kasut. Kalau nak buka kasut boleh, stokin jangan buka. Kerana stokin tu yang tutup dia punya buku lali. Sebab buku lali tu part of anggota wuduk. Maknanya mudah tuan-tuan. Dalam Islam ni ada banyak cara dia. Jadi bagi doktor pakar, kalau dia tahu orang tu akan disimin kakinya selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tak kira lah berapa lama pun. Kalau mampu, kalau dia boleh, dialah yang kena wudukkan orang tu dulu. Ya, wudukkan elok-elok siap. Kemudian barulah disimin tangan dan kakinya. Ya, dengan cara yang doktor pakar lah yang tahu kan. Sebab dia yang mengubat kita, dia yang merawat kita. So itulah cerita dia tuan-tuan. Jadi baqiyatus solihat. Antara makna baqiyatus solihat ni adalah solat 5 waktu tuan-tuan.
Solat 5 waktu tu baqiyatus solihat. Ya, antaranya solat 5 waktu. Dan satu lagi, ya, kata Ibnu Abbas, makna al-baqiyatus solihat yang pahalanya berkekalan ialah apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu antaranya, tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah lagi, la haula wala quwata illa billah. Boleh, tuan-tuan. Ya. Jadi itulah dia, ya. Itulah dia amalan sunat yang berkekalan pahala dia. Maknanya sentiasa kita boleh buat. Kerana orang yang nak tasbih, tahmid, takbir ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah, ya. Jadi dia boleh baca sepanjang masa walaupun dia uzur. Ya, kita dalam keadaan berhadas kecil boleh. Ada besar pun boleh baca, tuan-tuan. Ya, sebab dia bukan rangkaian ayat Al-Quran. Ya, jadi bukan ayat Al-Quran, jadi tak ada masalah. Boleh baca bila-bila masa. Cuma tak boleh baca dalam tandas, tak boleh lah. Tapi masa lain boleh. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan antaranya dengan apa ni wal baqiyatus solihat. Khairun, dia tu lebih baik. Ya, sembahyang fardu kita tu, sembahyang sunat kita dan juga tadi tasbih, tahmid, takbir tadi tu, ya. Itu lebih baik inda rabbika di sisi Tuhanmu sawaban dari segi pahala wa khairun amala dan dia itu lebih baik kalau kita nak mengharap, tuan-tuan, mengharap, ya. Sebenarnya yang itulah yang boleh kita harapkan untuk masa depan kita nanti di akhirat. Pasal, tuan-tuan, anak dan harta kita belum tentu, tuan-tuan. Ya, walaupun anak tu kita hantar dia pergi sekolah agama, hantar dia didikan yang bagus, ya, hantar dia pergi UIA, hantar, belum tentu dia akan amal apa yang dia buat. Tapi kita punya tanggungjawab lepaslah. Pasal tugas mak bapak sekolahkan anak setinggi mungkin. Ya, bagi dia ilmu pengetahuan agama sebaik mungkin. Itu tugas kita. Ya, beli pakaian dia, jaga kebajikan dia, sediakan rumah yang baik, ya. Kalau dia perlu kenderaan, belikan kenderaan yang baik untuk dia boleh pergi bolang-alik, pergi belajar. Itu kerja kita lah sebagai mak bapak, ya. Kita boleh bagi guru yang paling baik, panggil guru tuition yang terbaik. Betul, itu semua kerja kita. Ya. Tetapi kita belum tentu boleh tentukan dia akan jadi beriman. Kita tak tahu. Kita hanya boleh berharap saja. Ya. Sebab itu kita tengok Nabi Nuh, kan, Nabi Nuh. Quran bagi contoh pada Nabi Muhammad, Quran bagi contoh seorang nabi yang isteri dia pun tak beriman. Isteri Nabi Nuh tak beriman. Isteri Nabi Lut tak beriman. Ya. Kalau anak pula, anak Nabi Nuh tak beriman. Dah lah isteri dia tak beriman. Salah seorang anak dia pun tak beriman juga. Lemas dalam banjir tu. Cuba tuan-tuan bayang. Anak Nabi pun boleh jadi macam tu. Kalau setakat anak YB, tuan-tuan, tu tak ada hal lah. Ya, lagi boleh berlaku lah. Tetapi kita tak salah lah kalau kita dah didik dia. Isunya ialah kita didik tak dia. Tu isu dia. Sebab itu Allah dah sebut harta dan anak-anak adalah zinatul hayatid dunia. Ya, ia adalah perhiasan kehidupan dunia. Dia perhiasan je, tuan-tuan. Ya, macam kita lah, kan, ya. Kalau baru graduate, kan, orang tanya kerja kat mana? Okey. Lepas tu dah kahwin ke? Okey. Kemudian orang tanya anak dah berapa? Ya. Kalau orang jumpa kita, orang tak tanya dah anak dah berapa. Orang tanya cucu pula, tuan-tuan. Ya, orang tanya cucu berapa? Ya, cucu saya tak ramai, ada 3 orang, alhamdulillah. Ya, saya baru 5, saya 7. Okey. Orang dah cerita cucu pula dah, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab memang macam itulah, ya, dalam kehidupan. Sebab itulah, ya, perhiasan dia. Dan juga harta. Harta pun sama, tuan-tuan. Ya. Sebab itu cari harta tak ada masalah. Sahabat Nabi 9 daripada 10 yang dijamin syurga semua kaya, tuan-tuan. Sahabat Nabi yang paling kaya siapa? Sahabat Nabi orang Mekah yang paling kaya. Siapa dia? Haji Jamal? Siapa tak apalah, siapa-siapa lah boleh jawab. Sahabat Nabi. Uthman. Ya, orang Mekah, siapa dia? Saidina Uthman. Saidina Uthman. Ada seorang lagi lebih kaya daripada dia. Abdul Rahman bin Auf. Okey, selesai. Itu memang boleh jawab. Ustaz boleh bagi A. Pasal tu Ustaz tanya soalan tu dengan yang paling kaya di Mekah. Yang payah ni kalau Ustaz soal satu lagi. Yang paling kaya dekat Madinah pula. Ya, Osman dengan Abdul Rahman tak boleh jawab dah. Itu orang Mekah. Ini orang Madinah pula, tuan-tuan. Ya, siapa pula orang paling kaya di Madinah? Siapa sahabat Nabi? Cuba sebut. Abu Bakar. Abu Bakar kan orang Mekah, Haji. Orang Haji jangan buat lawak je. Ya, Abu Bakar, Osman, Abdul Rahman ni semua orang Mekah. We are talking about Madinah, tuan-tuan. Siapa orang Madinah paling kaya kat Farida? Tak tahu, Ustaz. Okey, tak tahu, ya.
Siapa orang paling kaya di Madinah? Sahabat Nabi paling kaya di Madinah. Selalu kita duk sebut Mekah, kan? Kita duk sebut Abdul Rahman bin Auf, kita sebut apa ni, Osman. Memanglah mereka ni paling kaya di Mekah. Mereka ni pun kaya di Madinah. Tapi ada orang Madinah yang lebih kaya-kaya lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang Madinah dia ada ladang kurma. Orang Mekah tak ada ladang, ya. Orang Mekah nanti bila mereka hijrah ke Madinah baru mereka usahakan, ya. Sedangkan orang Madinah dah kaya raya dah daripada dulu lagi. Ya, mereka ada ladang yang besar-besar. Siapa dia orang Madinah paling Abu kaya? Dardar ke Abu Talha? Siapa dia? Abu Dardar ke Abu Talha? Bukan Abu Dardar kan? Abu Darda orang miskin. Dia miskin. Orang zuhud, ya. Jadi jawapannya betul lah tu, Abu Talha. Abu Talha tuan-tuan. Ya. Abu Talha tu siapa dia? Abu Talha tu ialah tokil ladang kurma paling besar di Madinah. Ya. Abu Talha. Okey lah. Kena catat Oh, dia lah, lebih Abu Talha. kaya pada Abdul Rahman bin Auf. Dia lebih kaya, ya, orang Madinah. Sedangkan Abdul Rahman bin Auf sangat Abdul kaya Rahman pun kan? memang kaya juga, ya. Tapi maksudnya orang Madinah yang sedia kaya dah, ya. Yang nanti orang kenang. Abdul Rahman memang akan jadi kaya juga, betul. Osman pun akan jadi kaya juga, betul, ya. Tetapi jarang orang ingat ada lagi orang-orang lain yang kaya di Madinah tu. Antaranya ialah Abu Talha. Ya. Pasal apa? Sebab Nabi selalu ambil wuduk daripada kebun dia. Ya. Nabi, kalau Nabi batal wuduk, Nabi akan masuk ke kebun Abu Talha, Nabi akan berwuduk dalam tu. Sebab setiap ladang kurma mesti ada perigi kat situ, mesti ada sumber air. Kalau tidak, macam mana kebun kurma tu nak hidup kalau tak ada air? Jadi Nabi nak ambil wuduk, Nabi masuk dalam kebun dia. Jadi pasal apa Nabi masuk dalam kebun dia? Ya. Bukan dalam kebun orang lain kan? Ya. Dia mesti ada sebab Nabi suka pergi kebun dia tu. Apa sebab agaknya tuan-tuan? Ya, apa-apa hal pun Nabi masuk kebun Abu Talha. Nabi ambil wuduk kat situ. Pasal apa selalu Nabi ambil wuduk dekat kebun Abu Talha? Mesti ada sebab. Sahabat lain pun ada kebun juga. Ya, tapi mungkin taklah sekaya Abu Talha kan? Abu Talha paling kaya. Tapi mengapa Nabi lebih sering disebut dalam hadis-hadis Nabi, bila Nabi nak ambil wuduk, Nabi masuk dalam kebun Abu Talha. Ya, contoh macam Nabi nak pergi Zuhur, ya, wuduk Nabi dah batal. Sebelum pergi ke masjid, Nabi akan singgah dulu di kebun Abu Talha. Ambil wuduk di situ, berehat-rehat sekejap, ya, sampailah dekat-dekat nak masuk waktu Zuhur. Ya, kadang-kadang asar, kadang-kadang waktu-waktu lain lah. Itu biasa Nabi lakukan macam tu. Apa antara sebab mengapa selalu Nabi masuk ke dalam kebun Abu Talha? Pasal apa tuan-tuan agaknya? Apa istimewanya kebun Abu Talha? Mungkin sebab kebun dia yang paling dekat dengan masjid. Itu jawapan dia tuan-tuan. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak jawapan dia, itulah jawapan dia. Pasal apa Nabi nak pergi kebun jauh-jauh? Kebun dekat ada, mestilah Nabi pergi kebun yang dekat. Agaknya di mana kebun Abu Talha tu tuan-tuan? Ya. Mestilah di sekitar Masjid Nabawi. Takkan Nabi nak buang masa pergi jauh-jauh tuan-tuan? Ya, sebab Nabi nak mengimamkan solat, tuan-tuan kena ingat. Nabi nak kena imamkan solat, ya, Nabi nak kejar qabliyah, ya, ba'diyah. Jadi oleh kerana itu Nabi pergi kebun Abu Talha yang paling dekat. Dia berada di depan Masjid Nabawi tuan-tuan. Ya, betul-betul di depan Masjid Nabawi. Sebab itulah Nabi selalu masuk dalam kebun Abu Talha untuk ambil wuduk di situ. Kadang-kadang Nabi tak sempat nak masuk ke dalam kebun dia, ya. Ada seorang budak lelaki bawakan, ya, air wuduk daripada kebun tersebut. Ya, dan budak tu siapa tuan-tuan? Siapa budak yang selalu bawakan Nabi air wuduk ni? Siapa dia tuan-tuan? Anas. Ya, dah tentulah Anas bin Malik. Tapi tuan-tuan kena ingat, ya, kalau Anas bin Malik ni, ya, umur dia baru 10 tahun tuan-tuan. Masa Nabi sampai di Madinah, umur dia 10 tahun. Budak 10 tahun, ya, kalau kita suruh dia buat kerja, itu boleh report di pejabat buruh tuan-tuan. Ya, Nabi tentu akan dikritik kerana Nabi memperhambakan budak kecil. Lebih-lebih lagi, istilah, ya, yang digunakan dalam kitab-kitab hadis dan kitab sirah ialah khadim. Orang Melayu panggil khodam. Maknanya Anas tu jadi khodam. Jadilah kita khodamkan dia. Maknanya kita perhambakan dia. Nabi tak buat macam tu tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, khadim tu yang dikenakan kepada Anas bin Malik, ia merujuk kepada service provider. Dia bagi servis je kat Nabi. Ya, dia bukan diperhambakan. Kita bayangkan, nak ambil air tu tuan-tuan, ya, yang pertama dia kena buat apa? Dia kena masuk kebun. Yang kedua, air tu bukan sungai. Ya, kita tak nampak sungai di Madinah.
Maknanya air tu mesti diambil daripada telaga. Daripada telaga. Budak umur 10 tahun tuan-tuan, cuba ingat. Ya, budak umur 10 tahun. Ini kalau orientalis barat kaji lebih dalam, memang teruk dia hentamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kes Nabi kahwin dengan Aisyah pun tak selesai lagi tuan-tuan. Ya. Kalau kita kata Aisyah tu umur 6 tahun ketika kahwin dengan Nabi, sebab itu orang tuduh Nabi macam-macam. Ya. Pasal sejarawan dah betul kan, tapi sebahagian ustaz-ustaz kita tak mau terima tuan-tuan. Ya, susah nak terima. Jadi sekarang ni macam mana nak pertahankan Nabi yang berkahwin umur 6 tahun? Kita create lah. Kita akan kata memang zaman tu orang kahwin muda betul lah tuan-tuan. Tapi ada jawapan kepada Aisyah. Sebab bukan umur 6 tahun. 16 tahun. Ya, 16 tahun tuan-tuan. Ini Ibnu Katsir dah sebut. Ya, ini para ulama hadis yang datang kemudian dah cerita balik. Memanglah hadis tu ada dalam Sahih Bukhari betul, ya, tapi kena dilihat pada hadis-hadis yang lain. Okey, tak apa. Tutup dulu Aisyah, balik pada cerita ambil air tadi. Cuba tuan-tuan bayang. Budak umur 10 tahun, ya, kena pergi masuk kebun, kena pergi ambil air, ya. Lepas tu kena bawa pula air tu pergi jumpa Nabi dan dia siramkan kepada Nabi ambil wuduk. Susah tak kerja tu tuan-tuan? Haji Jamal. Ustaz, Susah tak? Kejap. Haji Jamal. Susah tak Haji Jamal? Masuk kebun, ambil air, pikul air tu, bawa jumpa Nabi bagi. Macam mana tuan-tuan? Susah ke senang kerja tu? Payah kerja tu untuk susah, budak. tapi Payah yang kot. buat tu Kejap, bukan kejap, dia kejap. kan. Kejap Kak Faridah. Ya. Haji Jamal jawab tadi, dia kata susah kan? Payah tuan-tuan? Okey, Payah. okey. Kak Faridah silakan. Sebab Anas tu bukan anak orang miskin. Dia anak orang okey-okey juga kan. Dia ada orang lain yang tolong dia buat benda tu. Dia hanya tolong bawa je untuk ke Nabi. Dia anak siapa tu? Nama tak ingat Ustaz. Tapi dia bukan anak orang miskin. Betul, dia memang bukan anak orang miskin. Ya. Tapi pasal apa dia datang ke Nabi pula? Pasal apa? Kalau anak orang kaya patutnya duduk dekat rumah besar je lah kan? Ya. Sebab Pasal mak apa nak dia datang? hantar. Mak dia hantar. Tuan-tuan kena faham. Jawapannya mudah aja. Ustaz dah bagi jawapan dia. Tuan-tuan, sebab Anas tu anak pada Abu Talhah tadi tuan-tuan. Tu jawapan dia. Oh. Anas tu anak tiri, bukan anak betul. Sebab Anas kan bin Malik. Betul kan? Anas kan bin Malik. Ya. Jadi Malik tu bapa Anas tapi dia tak masuk Islam. Dia tak nak masuk Islam. Sebab itulah mak Anas dengan bapa dia Malik tu tak boleh duduk sekali lah. Sebab bapa dia tak nak masuk Islam. Jadi perkahwinan mereka telah difasah. Ya, dipisahkan. Itu yang selepas habis iddah dia, mak Anas bin Malik tadi kahwin dengan orang kaya tadi tu, Abu Talhah. Ya. Jadi kerja Anas sebenarnya tak susah. Ya. Sebab kalau Anas masuk dalam kebun, yang pertama, distance antara kebun dengan masjid jauh tak tuan-tuan? Tak. Kebun tu depan je daripada masjid tu. Kebun tu depan masjid, tuan-tuan. Bila dia masuk dalam, ya, ini kebun bapak dia tuan-tuan. Bapak tiri dia lah. Tapi bapak tiri tak ada anak. Anas tu lah anak dia. Ya, nanti dia dapatlah adik lain kan. Tapi yang mana Anas tu lah anak sulung dia. Jadi bila Anas masuk, bukan Anas yang kena ambil air, kena pikul. Bukan tuan-tuan. Orang lain. Dia punya hamba-hamba dia lah. Anas tu bawa aje jumpa dengan Nabi. Dah lah distance tu dekat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tak tahu cerita ni, orientalis bantai Islam, terduduk kita tuan-tuan. Tak boleh jawab. Ya. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah sebab kita dapat ceritakan sebab kebun tu depan masjid. Anas pula bukan buat kerja ambil air tu, orang lain yang buat ambil air. Orang tu masukkan dalam bekas, Anas bawa aje bekas tu. Ya. Tak payah pikul pun, ya. Kendi tu dia bawa, ya. Letak air dalam tu dan dia lah curah pada Nabi ambil wuduk. Sebab itulah Anas paling pandai tentang wuduk. Pasal dia yang siramkan air tu ke Nabi. Itu cerita dia tuan-tuan, ya. Itu kalau ustaz boleh detailkan lagi lah, ya. Jadi maknanya tuan-tuan, ya, Abu Talhah tadi, beliau orang kaya. Ya, dia memang antara orang paling kaya di Mekah, di Madinah kerana kebun dia tadi, ya. Malah kita kata kebun dia mulia sebab Nabi selalu doakan dia. Nabi selalu masuk dalam kebun dia, Nabi berehat, Nabi ambil wuduk, ya. Kerana kebun dia paling dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, ya. Dia harta banyak tuan-tuan. Tapi harta banyak tu, ya, dia gunakan untuk, tuan-tuan tahu tak nanti dia meninggal dalam keadaan miskin. Abu Talhah ni paling kaya tuan-tuan. Abdul Rahman pun sama. Meninggal dalam keadaan miskin tuan-tuan.
Kerana harta tu bagi-bagi siap dah. Maknanya macam Abdul Rahman sebelum dia meninggal dah bagi siap-siap ke anak dia, ke saudara mara, ke apa semua sebagainya, clear dah. Sebab itu ketika bertemu dengan Allah, dia bertemu dalam keadaan tak bawa banyak benda, tuan-tuan. Sebab hartanya sudah dibahagi-bahagikan. Ya, selesai tanggungjawab, tuan-tuan. Jadi masa cari dia lah susah-susah kan. Dan dia pun dah enjoy dah. Dia dah enjoy dengan kenderaan, ya, dengan rumah, dengan isteri, dengan macam-macam, tuan-tuan. Ya, tetapi macam tadilah, infak di jalan Allah memang cukup besar. Ya, Abu Talha lagi hebat. Tuan-tuan tahu tak apa Abu Talha buat? Dia bagi kebun-kebun dia yang hebat-hebat, yang besar-besar tu kepada family dia, tuan-tuan. Bagi semua kepada family yang susah-susah. Ya, sebab nanti ada cerita, ya, bagaimana Nabi bagi tahu dalam ayat Quran juga, ya, dalam surah apa tu? Dalam surah Ali Imran, ya. Nabi dalam awal surah An-Nisa, Nabi bagi tahu bahawasanya apa kita panggil, ya, cerita dia, ya, apa hujung Ali Imran, ya. Cerita bahawasanya kita akan dapat pahala terbaik, ya, apabila kita bagi yang terbaik daripada harta kita. Nak dapat pahala yang paling baik, kena bagi yang terbaik. Jadi Abu Talha dia faham ayat tu. Dia jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak infak, ya, kebun aku yang terbaik. Ya, kebun terbaik tu kebun depan masjid tadi, tuan-tuan. Ya, terkejut Nabi, tuan-tuan. Ya, dan Nabi kata kalau nak derma juga, derma kepada saudara yang paling dekat, itu yang paling bagus. Ya, jadi kalau ada anak-anak apa ni, adik-beradik kita yang susah, adik-beradik kita yang susah, itulah yang paling layak, tuan-tuan. Walaupun kita boleh bagi juga pada orang lain. Itu Abu Talha. Ya, sebab tu kedudukan mereka paling baik, tuan-tuan. Ya, paling baik dalam syurga nanti paling baik. Sebab macam tu ya. Sebab dia bagi harta yang terbaik. Ya, kita mungkin tak mampu buat begitu. Tapi sebahagian daripada apa yang kita ada kita boleh buat, tuan-tuan. Ya, especially bila kita berada di penghujung usia kita lah. Ya, kerana apa, tuan-tuan? Kerana kalau kita tinggalkan harta tu, ya, kepada orang lain, kepada orang lain, kita selesai dah, tuan-tuan. Tapi kalau kita biarkan saja, nanti difaraidkan saja, tuan-tuan, ya, sebab bila orang tu meninggal, faraid lah. Kita belum tahu anak kita tu boleh urus tak dengan baik. Kita belum tahu lagi, tuan-tuan. Ya, itu cerita ni. Itulah poin pada ayat ni. Maknanya Allah nak bagi tahu, al-mal, harta, wal banun, dan anak-anak hanya zinatul hayatid dunia. Dia hanya perhiasan saja, tuan-tuan. Boleh cari sebanyak mungkin, tak ada masalah. Macam Abu Talha tadi lah. Kebun-kebun yang besar-besar Madinah tu dia punya, tuan-tuan. Ya, kebun-kebun yang kelas A punya, tu semua dia punya. Ya. Wal baqiyatus salihat. Tapi Allah kata, jangan lupa baqiyatus salihat, amal-amal ibadah yang berterusan pahala dia. Yang berbaki pahala dia, apa dia? Sembahyang 5 waktu sebagai contoh. Ya, amalan-amalan sunat kita. Dan tadi yang saya sebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, tu antara kita kata apa kita panggil, ya, apa ni, bacaan-bacaan ataupun apa ni, ibadah yang apa kita panggil, ya, yang akan berterusan pahala dia, tuan-tuan. Dan benda inilah yang Allah sebut khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu. Sawaban, dari segi pahala, pahalanya lagi besar, tuan-tuan. Wa khairun amala, dan lebih baik dari segi harapan. Maknanya kalau kita nak mengharap, kita kena mengharap pada ni, sebab pada ibadah kita, tuan-tuan. Walaupun anak kita boleh doakan kita betul, tuan-tuan. Ya, tapi dia takkan doakan kita selalu, tuan-tuan. Sebab dia pun sibuk dengan urusan dia. Jadi maknanya untuk masuk bertemu Allah ni, tuan-tuan, kita sendiri kena sediakan amalan kita. Kita tak boleh harap pada orang lain, tuan-tuan. Ya, walaupun betul, ya, apabila mati seorang anak Adam, terputus amalan dia melainkan 3 kan. Sedekah jariah, ya, apa ni, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kepada kita, betul lah, tuan-tuan. Ya, tapi dia takkan all the time doakan kita. Ya, jadi kitalah yang kena prepare, ya, kena buat bekalan untuk berhadapan dengan Allah, tuan-tuan. Ya, itulah poin yang Allah nak cerita pada ayat ni. Walaupun harta boleh, anak boleh, ya, tetapi Allah kata zinatul hayati dunia. Itu hanya perhiasan, tuan-tuan. Percayalah. Ya, perhiasan saja. Tetapi al-baqiyatus salihat, amal-amal soleh yang pahalanya berkekalan, khairun, itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Dari segi sawaban, ya, dari segi pahala dia. Dan dari segi amalan. Amalan di sini bukannya, amalan ni maknanya harapan, tuan-tuan. Kalau kita nak berharap, harap-harap benda ni bolehlah tolong kita. Kan selalu kita kata begitu kan. Ya, bila orang minta derma kita bagi, kita wakaf kan. Orang nak buat masjid, kita wakaf, kita beli satu bahagian, ya.
berapa meter kita beli. Ya, dan kena infakkan harta tu. Kita kata mudah-mudahan wakaf saya kat masjid ni, ya, nanti akan jadi amal soleh saya. Ya, itu betul lah tu. Ya, sebab kita harapkan apa yang kita buat tu akan jadi apa kita panggil, akan tolong kita di akhirat besok. Itu point dia tuan-tuan. Apa tuan-tuan dan puan-puan nak tanya pada ayat yang ke-46 ni tuan-tuan? Ada apa-apa? Ada tak faham tak? Ataupun ada benda yang Ustaz kena ulang balik ke macam mana? Silakan tuan-tuan. Ustaz, Ya. tadi Ustaz cakap pasal wuduk dulu sebelum kaki simen, tangan kena simen tu kan? Ya betul. Kalau doktor tu lelaki, patient tu perempuan, macam mana? Sekali lagi. Kalau doktor tu nak simen patient perempuan, sedangkan doktor tu lelaki, tak Sebab boleh tu. lah kan? Memang betul lah. Ya. Sebab itu Ustaz sebut tadi, doktor dan siapa saya sebut tadi? Tak ingat. Doktor dan jururawat. Ustaz sebut. Ya. Sebab doktor tak buat seorang-seorang tu kan. Dia kena dibantu oleh doktor lain. Sebab tu ada doktor perempuan, ada doktor lelaki, ada jururawat. Jururawat pun sekarang ni banyak lelaki. Ya. Kita tengok yang aksiden banyak orang lelaki, motor dan sebagainya kan. Jadi alhamdulillah ya. Masyarakat kita sudah boleh menerima jururawat tu lelaki. Ya, alhamdulillah. Di negara barat dah biasa. Ya. Sebab program nursing ya, apa ni, buat degree dalam nursing ni di barat dah lama dah. Alhamdulillah tempat kita sudah begitu juga ya. Kita kata 10 tahun kebelakangan ni alhamdulillah. Jadi dengan adanya jururawat lelaki tadi, kalau yang nak disimen tu lelaki, bolehlah jururawat lelaki tadi yang tolong. Ya, kalau yang apa ni nak disimen tu perempuan, jururawat perempuan lah, macam tu lah maksud dia. Memang tak boleh lah. Ya, tak bolehlah kita macam mana nak wuduk kan, batal. Sebab dia bukan mahram kan. Ya. Sebab itu apa ni, apa kita panggil di hospital pun ya, dibenarkan dalam apa ni pandangan Imam Nawawi sebut, boleh seorang yang sakit tu ya, dia menangguhkan solat zuhur dia ke waktu asar. Dia boleh jamak takhir. Dan dia boleh dia boleh awalkan maghrib, isyak dia pada waktu maghrib. Ya, sedangkan kita kata dia bukan musafir, dia duduk dalam hospital. Ya, jadi Imam Nawawi punya pandangan dibenarkan menjamakkan solat. Kerana pada waktu zuhur kita kata tadi, ya, waktu zuhur tak ada siapa nak tolong ambil wuduk ke dia. Jadi anak dia hanya akan datang pukul 4.30 petang. Ya, selepas habis pejabat, anak dia akan datang. Anak dia akan ambilkan wuduk untuk mak dia. Dan boleh tak mak dia jamak takhir? Jawapan dia boleh. Imam Syafi'i tak benarkan, tapi Imam Nawawi telah revise pandangan Imam Syafi'i dan kebanyakan kita sekarang menerima pandangan Imam Nawawi. Ya, sebab tu orang tanya kita, kau mazhab apa? Kita kata Syafi'i. Tapi banyak pandangan yang kita pegang sekarang ni tuan-tuan, tabung haji pegang, untuk umrah, untuk apa kita, orang sakit dan sebagainya. Kebanyakan pandangan kita pandangan Imam Nawawi tuan-tuan. Memanglah Imam Nawawi itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi bukan pandangan Imam Syafi'i, pandangan ataupun fatwa Imam Nawawi tuan-tuan. Ya, banyak kebanyakannya kita pakai Nawawi. Ya, termasuk dalam bab yang berkaitan dengan apa kita panggil ya, dengan sama ya, macam Ustaz sebut tadi tentang solat tadi ya, boleh menjamak solat zuhur, asar dan maghrib isyak bagi orang sakit. Imam Syafi'i tak benar kan? Imam Syafi'i tak benarkan orang sakit untuk jamak solat. Tak boleh tuan-tuan. Tapi Imam Nawawi telah revise. Ya, sebab tuan-tuan kena ingat, Imam Syafi'i ya meninggal tahun 204 Hijrah. Tahun 204. Imam Nawawi hidup pada apa? Zaman 600 ya, dia meninggal 676. Antara Imam Syafi'i dengan Imam apa ni apa Imam Nawawi tu tuan-tuan ada 450 tahun lebih kurang. 450 tahun. Ya, sebab tu Imam Nawawi telah revise kebanyakan pandangan Imam Syafi'i kerana lebih sesuai dengan zaman tu. Kalau zaman Imam Nawawi pun revise, zaman kita lagi lah tuan-tuan. Ya, kalau Imam Nawawi ada zaman kita, lagi banyaklah dia revise. Ya, sebab itu alhamdulillah kita banyak pakai pandangan Imam Nawawi yang lebih memudahkan. Sebab itu orang yang sakit di hospital, dia boleh jamak takhir. Tunggu anak dia datang. Ya, pasal mungkin ialah siapa nak tolong ambilkan wuduk tuan-tuan. Nak suruh jururawat ambil macam mana? Ya, kalau macam tadi sekali bolehlah ya, sebab nak simen kaki. Tapi kalau setiap kali ya nak kena buat macam tu payah. Jadi anak lah yang boleh tolong. Jadi anak dia pula ya masa lunch time tak boleh datang. Jadi boleh tak mak dia niat jamak takhir? Boleh tuan-tuan. Ya, jadi anak dia datang pukul 4.30, ambilkan wuduk mak dia,
mak dia jamak saja Zuhur ya pada waktu asar. Tetapi tetap Zuhur didahulukan. Ya, kerana Allah dah buat sekuen mesti lepas subuh Zuhur. Lepas Zuhur asar. Ya. Jadi walaupun kita jamak takhir, tetap kita dahulukan Zuhur, lepas Zuhur baru asar. Bukan terbalik. Sebab ramai orang buat terbalik. Bila jamak takhir je dia buat asar dulu. Bukan tuan-tuan. Buat Zuhur dulu. Kerana dari segi sekuen, ya, solat tu mesti Zuhur dulu baru asar. Itu kalau Ustaz boleh respon pada soalan tadi. Ada lain silakan tuan-tuan. Ya. Ustaz, kita nak dapatkan pahala yang paling baik, kita kenalah infakkan harta yang paling baik. So maknanya Patutnya lah. kita kena buat preparation daripada sekarang lah. Ya betul. So kita kena buat wasiat lah ya Ustaz. Yang baiknya kita macam tadi lah, hibah dan wasiat lah. Hibah. Hibah dan wasiat. Ya. Okey. Sebab kalau apa kita panggil ya, kalau hibah pun kita boleh tangguhkan pelaksanaan dia. Ya, kita siap-siap hibah saja. Kita kata by the time saya meninggal, maknanya harta ni akan jatuh kepada pihak-pihak tertentu. Dan benda tu boleh buat sebelum meninggal. Sebab kalau kita tak buat sebelum meninggal, dia akan jadi faraid semua. Ya, semua akan jadi harta faraid. Kalau kita tak ada wasiat, ya, cuma wasiat dia tak boleh lebih daripada 1/3 je lah. Hibah pun tak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta kita. Jadi maknanya Nabi tak suruh kita bagi semua. Suruh 1/3 je tuan-tuan. 2/3 tu akan jadi hak pada anak dan isteri kita yang kita tinggalkan. Ya. Ataupun anak dan suami yang kita tinggalkan. Bergantunglah siapa yang meninggal dulu lah. Ya. Jadi maknanya sebab dia ambil daripada kisah. Sebab setiap cerita ni dia ada kisah dia. Ya. Kisahnya ialah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi Abu Talhah kan. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika nak meninggal, ya, pada masa tu dia sakit tenat, ya, dia nak meninggal. Ni cerita awal kehidupan dia. Jadi dia sakit tenat sampai nak meninggal. Bila Nabi sampai dia kata, Rasulullah, aku nak bagi semua harta aku, nak infak. Nabi kata banyak sangat tu, ya, dan jangan kamu tinggalkan anak-anak kamu dalam keadaan meminta-minta. Bila dia dengar tu dia kata kalau macam tu saya nak bagi 2/3. Nabi kata still banyak, ya. Dia kata kalau macam tu aku bagi 1/3. Nabi kata as-sulus tu 1/3, ya, as-sulusu kasir. 1/3 yang kamu nak bagi tu pun tetap banyak. Jadi maknanya memadai dah 1/3. 2/3 boleh bagi pada keluarga. Cuma kita didiklah anak-anak kita supaya apabila kita meninggal besok dia gunakan harta kita dengan baik. Ya, bila dia sedekah pun ingat kita. Ingat tak Rasulullah pernah kata pada Sayyidina Ali. Sebab Nabi tak ada anak lelaki yang hidup sampai besar. Ya, dan korban ni adalah kerja orang lelaki bukan perempuan. Jadi Nabi kata pada Ali tu menantu, tapi nak buat macam mana? Sebab Ali tu anak angkat Nabi dan dia adalah menantu Nabi. Nabi kata Ali, nanti ya setelah aku meninggal, kalau ada tahun-tahun kamu nak korban, kalau kamu ada harta, kamu nak buat korban, ya, masukkan sekali aku, ya, sebagai niatkan sekali untuk aku. Ya, jadi Nabi wasiat siap-siap tuan-tuan pada Sayyidina Ali. Ya, jadi kita pun kena buat macam tu lah. Ya, sebab harta kita tinggalkan banyak. Jadi kita cakap pada anak kita siap-siap, pada menantu kita siap-siap. Ya, kalau anak kita perempuan, sebab anak perempuan dia tidak ada kewajipan untuk buat korban tuan-tuan. Ya, perempuan tak perlu. Ya, sebab yang korban tu ketua keluarga. Masalah dia ketua keluarga Fatimah tadi ialah suami dia. Ali bukan anak Nabi, tapi still boleh kita wasiat pada dia. Kita kata apa Nabi kata Ali, ya, bila sampai waktu korban nanti setelah aku meninggal, ada waktu korban, kamu mampu untuk berkorban, ya, maka korbanlah untuk aku. Kerana korban kan ketua keluarga je. Ya, jadi Nabi wasiat. Bila Nabi wasiat, bolehlah. Ya. Tapi kalau tak wasiat, sebahagian para ulama kata tak perlu sebab tak wasiat. Ya, itu jadi apa kita panggil, ya, dah jadi ketetapan dah. Kalau dia tak wasiat, tak payah. Ya, sebab korban bukan untuk orang yang meninggal, untuk orang yang hidup saja. Ya, melainkan ketika nak meninggal, orang yang meninggal tu, yang nak meninggal tu dia wasiatkan. Dia ada syarat dia tuan-tuan. Ya, sebab tu orang selalu tanya kan, itu ustaz, mak saya bapak saya dah meninggal, boleh tak saya buat korban? Tak kata tak payah. Ya, sebab yang boleh kita korbankan tu adalah orang yang tinggal wasiat. Tapi dia kata dia tak tinggal wasiat. Kita buat benda lain. Ya, itu ada Kak Maimunah ada tanya ustaz hari tu, ya. Boleh tak kita hadiahkan sesuatu pada rumah anak yatim ke masjid surau sebagainya, kita niat pahalanya untuk mak bapak kita? Jawapannya boleh, kerana memang sabit dalam hadis sahih Bukhari Muslim ada banyak tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Okey tuan-tuan, itulah, ya.
Menarik sebenarnya tuan-tuan. Bila kita tengok Islam punya cara ya untuk apa ni kita panggil ya untuk bantu mak ayah kita, ya untuk bantu kita sendiri, oh tu terlalu banyak. Banyak instrumen dia tuan-tuan yang Allah bagi. Ya, dan kemudahan tu terlalu banyak. Masa Ustaz sebut tadi kan, orang yang sakit dia boleh jamak takhir. Ya, cuma tadi apa ni Datuk Osman ada bagi syarat-syarat tangan dari jari tadi, ya. Tetap juga semayang Zuhur dulu baru Asar, dan Zuhur tetap 4 rakaat. Tak boleh 2 pasal dia bukan musafir. Jadi dia hanya boleh menjamak saja solat, tapi dia tidak boleh mengqasar. Ya. Jadi Ustaz faham tadi, Ustaz Osman dah bagi syarat tadi. Mungkin Ustaz, apa ni Datuk Osman mungkin ingat, Ustaz dah terlupa tak? InsyaAllah Ustaz ingat. Ya. Jadi sembahyang Zuhur pada waktu Asar 4 rakaat selesai. Sambung dengan Asar 4 rakaat juga. Maknanya dia hanya jamak, tidak qasar. Selesailah tuan-tuan. Ada soalan tak apa-apa? Sebab benda ni benda harian tuan-tuan. Ya? Ini benda yang kita selalu hadapi setiap hari. Bab jamak qasar, bab nak sedekah untuk mak ayah, ya? Bab untuk hibah, bab semua. Memang benda-benda yang kita lalui sendiri tuan-tuan. Dan kita ada harta. Bila kita ada harta, kita kena tahulah macam mana kita nak buat. Ya, memang kena buat macam siapa tadi, macam Tolhah, Abu Tolhah. Kena buat macam apa? Macam apa kita panggil? Macam Abdul Rahman bin Auf. Ya, macam Osman. Dia macam tu tuan-tuan. Yang nanti wakaf dia tu bermanfaat sampai, ya, cuba tuan-tuan bayang, Zam-Zam Tower punya area tu Osman punya tuan-tuan. Ya, Osman punya wakaf. Sayyidina Osman punya wakaf tuan-tuan. Ya, jadi cuba tuan-tuan bayangkan betapa besarnya dia punya pahala tu mencurah-curah masuk. Allahu Akbar, dah dia di syurga. Ya, pahala tu mencurah-curah masuk tuan-tuan. Sedangkan kita dah lama meninggal, tapi kita punya pahala tu masih terus berjalan. Ya, tu antaranya benda-benda solihat, dan solihat tu biasanya merujuk kepada benda-benda yang bersifat sunat. Ya, sebab kalau benda tu bersifat wajib itu memang fardu dah. Ya, tapi benda-benda yang bersifat sunat ini benda-benda tambahan yang boleh naikkan darjat kita di sisi Allah. Ya, dan ia juga boleh menambahkan lagi kita punya pahala tuan-tuan. Sebab pahala nak tambah kena ibadah sunat tuan-tuan. Ibadah wajib memang dah wajib buat. Ya. Okey, ya. Apa Haji Jamal macam nak tanya? Tak ada? Okey, silakan. Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada. Okey, orang lain silakan tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan senyap je, ya. At least bagilah respon sikit. Asyik Datuk Osman je respon dengan Haji Mat Syah, ya. Orang lain ramai ni dalam kita. Ya, silakan. 37 orang ada partisipan. Yang juga. saya tanya tu Ustaz, Ya. adalah infak untuk si mati selain daripada ibu bapa. Yang saya tanya boleh ke tidak? Ya, betul. Ustaz Jawapannya tahu, boleh. Jawapannya boleh. Jawapannya Jawapannya boleh. Pasal kaedah yang Ustaz bagi tu lah. Kaedah Ustaz bagi tu nak jawab Kak Mai punya soalan lah tu. Sebab tu Ustaz tanya faham ke tak kan. Jadi kaedah tu. Maknanya tuan-tuan, ayat Quran atau hadis ini, ya, memang dia ada sebab dia. Ada sebab dia. Maknanya ayat ni turun kerana sebab ni. Ayat ni turun kerana sebab ni. Ya, contoh dia. Tetapi jangan kita ambil sebab tu untuk melimitkan hukum tu. Tak. Ya, sebab tu pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum saja. Bukan daripada sebab yang khusus tu. Kan Ustaz sebut pada Kak Mai tanya ni soalan Kak Maimunah pada Ustaz. Jadi Ustaz jawab soalan dia tu. Jadi Ustaz kata banyak benda dalam Quran ni, dalam hadis yang ada sebab tertentu. Ya, macam biasa, macam apa kita panggil? Seorang perempuan, ya. Jadi perempuan ni datang jumpa Nabi. Ni bab haji lah. Dia kata, ya Rasulullah, ayah aku ni, ayah dia masih hidup. Ya. Tetapi dia kata ayah dia dah tak boleh, tak ada kemampuan untuk naik unta daripada kampung dia pergi ke Mekah buat haji, tak mampu dah. Ya. Tetapi ya, kewajipan haji tu, sebab haji tu wajib tahun 9 Hijrah. Masa kewajipan haji tu, bapak dia sihat lagi masa tu. Tapi masa bapak dia sihat, bapak dia punya kemampuan tak ada. Maksudnya duit tak ada. Ya. Bila bapak dia dah ada duit, ya. Contoh, Ustaz bagi contoh yang real lah tuan-tuan, senang cerita. Ya, orang tu bekerja, dia dah wajib pergi haji tapi dia tak ada kemampuan. Ya. Jadi bila dia mampu, nanti by the time dia pencen. Bila dia pencen, dia dapat duit KWSP, contoh kita kata, ya. Pada masa tu baru dia boleh pergi haji, baru mampu.
Tetapi pada waktu dia nak pergi haji setelah pencen, badan pula dah tak sihat. Sama macam kes perempuan tadi yang tanya pada Nabi. Ya, tuan-tuan dengar baik-baik ya. Ceritanya cerita perempuan tadi dengan Nabi. Tapi ustaz luaskan maksud dia. Ya, zaman kita ya, masa dia sihat dulu dia belum ada kemampuan. Ya, kemampuan duit maksud dia. Bila ada kemampuan duit, dah dapat duit pencen, dapat duit bulan SP, ya. Masa tu badan pula dah sakit-sakit, dah tak sihat. Tak boleh dah. Ya, nak pergi haji. Ditolak dengan wheelchair pun tak mampu dah. Katalah macam tu. Jadi perempuan tadi pun tanya pada Nabi. Dia kata bapak saya tak boleh dah. Ya, dulu mana ada kenderaan lain pakai unta lah. Ya, mungkin unta tu tarik ya ataupun kuda tu tarik kenderaan. Dia boleh duduk dalam kenderaan tu, betul. Tapi tak mampu juga. Jadi Nabi pun tanya dia. Nabi kata, ya, wahai perempuan yang tanya soalan tu. Ya, anak perempuan. Maknanya dia tak ada adik-adik lelaki. Dia perempuan, ya. Nabi tanya, kalau bapak kamu ada hutang, kamu tolong bayarkan tak? Ya, ni masih cerita mak bapak juga ni. Ya, bukan cerita kawan ni, ya. Jadi kata perempuan tadi, mestilah hutang, ya, mesti kita tolong bayar hutang bapak kita. Jadi kalau hutang dengan manusia kena bayar, hutang dengan Allah lagilah kena bayar. Ya, ni buat hutang, tapi nak cerita bahawasanya hukum tu boleh kita luaskan. Ya, nanti orang tanya pula. Oh, itu cerita dia tu, dia cerita dengan bapak dia. Kalau mak dia, Nabi tak cakap, tak faham lah. Ya, kalau bapak boleh, mak pun boleh lah. Tu cerita dia, tuan-tuan. Ya, takkan hukum tu oleh kerana cerita hukum tu cerita bapak, maka mak tak boleh, ni cerita bapak saja. Tak. Walaupun cerita asal tu cerita pasal bapak yang tak mampu pergi haji, tapi kalau mak dia pun tak mampu pergi haji, sama juga. Ya, urusan dia sama juga, tuan-tuan. Ya, cuma macam tadilah, ya. Bila dia berkait dengan orang lain, sama juga, tuan-tuan. Kita boleh hadiah. Ya, Imam Nawawi meluaskan maksudnya. Imam Nawawi antaranya yang memudahkan urusan. Kita ada seorang kawan, ya, kawan kita tu baik dengan kita. Ya, dulu sama-sama. Malam Jumaat je baca Suratul Kahfi sama-sama baca. Malam Jumaat baca sama-sama. Ya, sebab kita berjiran dengan dia. Ya, sampai satu waktu kawan kita tu meninggal dunia dah, tuan-tuan. Habis dah, ya. Jadi kita pun bila kami malam Jumaat, kita baca Suratul Kahfi jugalah. Sebab kita hidup, kawan kita dah meninggal. Ya. Kita pun sebut dengan Allah. Cuma Imam Nawawi kata mesti ada doa dia. Ya. Yang nak menyampaikan tu mesti dengan doa. Sama ada di awal ataupun di hujung ibadah. Ibadah kan yang terbaik bila kita doa bila, ya. Peringatan di awal. Tapi doanya di hujung. Ya. Sebab apa? Sebab bila kita selesai solat, di hujung solat tu doa tu mustajab. Bila kita berpuasa, di hujung sebelum kita berbuka, doa tu mustajab. Bila kita bayar zakat, di hujung selepas kita bayar zakat, doa tu mustajab. Dia memang macam tu, tuan-tuan. Macam kita sa'i kan. Ya, kita tawaf dan sa'i. Bila waktu doa tu paling mustajab? Selain daripada kita masa tawaf. Setelah selesai tawaf. Setelah selesai solat sunat tawaf, kita doa kepada Allah, tu mustajab. Bila sa'i mustajab? Masa sa'i tu mustajab. Tapi antara yang paling mustajab ialah selesai sa'i. Ya, selesai sa'i itu kita doa, menghadap ke Kaabah, menangis-nangis pada masa itu. Oh, itu waktu mustajab, tuan-tuan. Jadi samalah macam cerita tadi, ya. Jadi di hujung setelah kita habis Suratul Kahfi itu kita kata, ya Allah, ini Ustaz bagi contoh aja. Ya. Kalau apa yang aku buat ni ada pahala, ya, aku nak share pahala ni dengan kawan aku yang dulu sama-sama dengan aku. Dia dah meninggal lah. Ya, kata Imam Nawawi, mudah-mudahan sampai. Memanglah sampai atau tidak tu itu kerja Allah, bukan kerja kita. Ya, tapi mudah-mudahan sampai. Tetapi mesti disebut tadi, mesti disebut. Walaupun dalam hati, tak boleh sebut lafaz kan. Sebab asalkan ada niat untuk dihadiahkan pada dia. Ya, sebab tu selalu kita kalau orang kampung selalu disebut, tuan-tuan, ya, kita buat majlis ni, ya, untuk kita panggil ni, untuk mak ayah, ya, dah meninggal lah dia kata. Saja nak buat makan je, nak buat makan, majlis makan. Ya, jadi duit yang buat makan ni pun, ya, pusaka yang saya dapat daripada mak ayah. Ya, jadi mudah-mudahan, ya, kalau ada pahala kita sedekahkanlah kepada mak ayah yang sudah meninggal ataupun kawan-kawan yang kita baik dulu, ya. Maknanya kita umumkan saja dia punya hukum dia, tuan-tuan. Jangan terlalu rigid lah, ya, sebab kalau rigid susah lah. Nanti dia jadi macam hukum daging khinzir lah. Sebab Quran hanya sebut daging yang haram. Ya, lemak dia boleh tak? Lemak Quran tak sebut. Ya, dia punya kulit boleh tak? Kulit Quran tak sebut. Quran hanya sebut daging. Kalau macam itu susah, tuan-tuan.
Kalau kita kecilkan skop hukum tu kepada apa yang Allah sebut per se saja, susah hidup kita. Ya, sebab itulah ya, para ulama dalam bidang usul fiqh, Imam Syafi'i antaranya mengajar kita ya, bila Quran sebut, hadis sebut, dia represent benda kecil asalnya kan. Tapi sebenarnya dia represent juga benda yang lebih besar. Walaupun disebut daging, tapi yang maksudnya keseluruhan tubuh babi itu. Walaupun Allah kata hadapkan wajahmu ke Masjid Haram. Fawalli wajhaka. Hadapkanlah wajahmu. Allah sebut wajhaka. Ya, syatral Masjidil Haram, ke arah Masjid Haram. Ya, maknanya kalau kita nak solat, kita kena hadapkan wajah. Adakah wajah saja? Tak, keseluruhan tubuh kita lah. Especially dada kan. Sebab tu dada tak boleh terpaling. Dada kena menghadap kiblat. Muka boleh, ya. Tapi tetap Allah sebut wajah. Kerana wajah tu represent the rest of the body. Daging babi tu represent the whole, ya, the whole babi tadi. Itu cerita dia. Cara nak ambil hukum dia macam tu. Dia panggil usul fiqh. Ya, ini benda ni teknikal tuan-tuan. Tapi Ustaz share dengan tuan-tuan. Okeylah, selesailah tu, ya. Jadi kalau tak ada apa, kita masuklah ayat yang seterusnya tuan-tuan. Ya. Setakat ni ada soalan tak? Ayat 46 ada soalan? Ya, Ustaz, kalau ada soalan Ustaz jawab. Ya, silakan. Ustaz, saya ada soalan. Kalau macam orang sakit, kalau kita tayamun Tayammum. tayammum. Okey, kita boleh jamak juga Kita siapa kita? Tak, Anak orang dia, sakit tu. Orang yang anak sakit. orang sakit memang boleh lah. Memang untuk orang sakit. Tayammum tu kan untuk satu solat, satu tayammum kan? Betul. Jadi boleh jamak juga. Itu Ustaz kata tadi, ya. Sebab tu kena belajar lebih sikit. Betul, soalan Kak Wan tu bagus, ya. Tayammum sepatutnya hanya untuk satu solat fardu dan solat sunat yang mengiringi. Ya, solat sunat yang mengiringi. Maknanya kalau kita tak jamak, ya, kita boleh sembahyang Zuhur dan yang mengiringi maknanya qabliyah Zuhur dan ba'diyah Zuhur boleh. Sepatutnya macam tu. Tapi kalau kita jamak, ya, macam mana? Adakah lepas Zuhur nak ambil wuduk balik? Tak. Kat situlah keindahan Islam. Bila seseorang itu menjamak solat, dia boleh jamak, ya, dia boleh tayammum, ya, dengan mim. Tayammum untuk Zuhur dan Asar. Kerana orang yang menjamak, dia tidak perlu qabliyah dan ba'diyah. Nampak tak tuan-tuan? Ya. Kalau kita sembahyang Zuhur saja, tidak jamak, kan kita ada qabliyah Zuhur. Faham ya? Dan kita ada ba'diyah Zuhur kan? Tapi kalau kita jamak Zuhur dengan Asar, mana ada qabliyah Zuhur dan ba'diyah Zuhur? Tak ada lah. Ya, pasal hukum bagi jamak, dia beza dengan hukum bagi solat yang mustakil. Mustakil tu maknanya Zuhur saja. Asar saja. Boleh faham tak tuan-tuan? Boleh Masjid Mak Syah faham kan? Okey, alhamdulillah, ya. Apa ni Kak Wan faham Okey, alhamdulillah. Okey. Ustaz tapi kalau anak dia yang tolong ambil kan tayammum tadi, contoh anak dia. Boleh tak anak tu jamak sekali? Tak boleh lah. Anak pun tak boleh, tuan-tuan, yang sakit jelah. Ya, tu cerita dia. Tetapi macam tadilah, ya. Tayammum tu kalau dia tak boleh kena air langsung. Ya, masalah dia orang tadi dia boleh kena air, tangan boleh kena air, muka boleh kena air. Yang tak boleh kena air hanyalah tuan-tuan, ya? Hanyalah kaki dia saja. Ya, jadi dia tak boleh tayammum. Dia ambil wuduk macam biasa. Ya, kerana apa? Kerana muka boleh kena air, tangan boleh kena air, ya. Jadi barulah dia sapu saja di atas kaki yang disimen tadi. Kalau tangan dia kena simen, sapu saja air tadi di atas tangan yang kena simen. Jadi dia tak boleh tayammum pasal tayammum hanya untuk orang yang tak boleh kena air langsung. Ya, tu kita kena faham beza. Ataupun memang tak ada air. Ya, bila kita musafir memang tak ada air langsung. Ya. Sikit pun tak ada air. Kalau ada air pun untuk minum. Jadi boleh tak tayammum? Jawapannya memang kena tayammum, tak ada cara lain. Sebab kalau tak tayammum tak boleh nak solat. Pasal solat mesti dibuat dalam keadaan bersih daripada hadas kecil, ya. Hadas kecil lah, ya. Jadi kita kena tayammum lah baru kita boleh solat. Tapi kalau masih boleh kena air pada muka, pada tangan, kaki saja yang kena simen tadi, ambil wuduk macam biasa. Sampai di kaki kita sapu pada tempat yang anggota wuduk. Maksudnya kalau dia simen sampai ke lutut, tak payahlah sapu sampai ke lutut. Sapu hanya sampai buku lali sajalah. Anggota wuduk kan daripada hujung
hujung jari kaki sampai ke buku lali. So sapu ya, dan sapu tu ialah ya di sebelah atas sahaja. Tak perlu sapu bahagian kaki dia, tak perlu. Walaupun kaki tu yang nampak kotor. Ya, sebab dia bila dia nak bangun dia memijak tu ya, kena tapak kaki dia pada kapet ke pada simen tu kan. Tapi kaki tak payah sapu, hanya disapu sebelah atas, itu pun tidak menyeluruh. Sekadar syarat saja. Macam Ustaz selalu tunjuklah. Ya, masa kita pakai khuf kan. Kan selalu tuan-tuan tengok kan, bila Ustaz travel kan Ustaz pakai khuf. Ya, maknanya stokin yang dibuat daripada kulit. Ya. Dan stokin yang buat daripada kulit tu Ustaz sarung dalam kasut. Jadi masa berjalan Ustaz pakailah yang stokin kasut dengan khuf tadi, ya. Tapi bila Ustaz nak solat, Ustaz sapu pada khuf saja. Maknanya Ustaz sembahyang menggunakan khuf. Ustaz tak sembahyang pakai kasut tadi, kasut Ustaz dah cabut dah. Ya, tapi bila nak berjalan jauh, kita kena pakailah kasut. Takkan nak pakai khuf je, sakitlah kaki kita. Ya, tu cerita dia tuan-tuan. Okey, ada soalan lain silakan. Tak ada ya. Kalau tak ada kita baca ayat yang ke-47 tuan-tuan. Ya. Sebelum kita tamatkan perbincangan kita, ya. Ada satu ayat lagi. Jadi cukuplah 3 ayat kita baca, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nusayyirul jibal. Wa yauma, dan pada hari nusayyirul jibal. Ni pada hari kiamat lah nanti. Ya, pada waktu kiamat berlaku, apa Allah buat? Nusayyiru, Allah akan gerakkan ya al-jibal, bukit-bukit. Ya, bukit-bukit ni Allah akan gerakkan ni semua, ya, sebab bumi akan jadi kita panggil tak stabil lah. Ya. Watarul ardo, dan kamu akan lihat bumi itu barizatan. Ya, kamu akan tengok bumi itu barizah. Bumi itu akan jadi clear tentang rata. Ya, sebab bukit tu Allah dah gerakkan dia. Ya, jadi hancurlah dia. Jadi oleh kerana itu tempat yang asalnya ada bukit, kita tengok tak ada bukit dah. Ya, dia tak ada bukit dah kat situ. Kemudian apa yang berlaku? Wa hasyarnahum. Lalu kami ya, kami hasyarnahum. Kami kumpulkan kamu. Sebab itu kita panggil mahsyar. Ya, kita panggil yaumul mahsyar. Maknanya hari manusia dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falam nughadir minhum ahada. Falam, maka tidak kami tinggalkan ya ahadan seorang pun daripada manusia. Mana tak ada manusia yang terlepas. Semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada mereka akan dibicarakan atau tidak, itu ada dua kategori. Sebab orang yang mati syahid sebagai contoh, dia akan masuk syurga tanpa hisap. Dia tak pergi mahkamah Allah. Ya, dia ada laluan lain, dia akan terus masuk ke dalam syurga. Tetapi bagi orang yang tak dapat kelebihan tersebut, dia akan melalui proses perbicaraan. Ya, sama ada nanti dia bersalah atau tidak, itu nanti mahkamah lah yang akan menentukan dia. Ya, itu cerita dia. Selesailah tuan-tuan, 3 ayat. Ya, ada apa tuan-tuan nak tanya sebelum kita tamat? Ada apa nak tanya? Haji Masyah ada apa? Ya, Haji Jamal ada apa? Ya, Datuk Azizul ada apa? Ya. Apa ni, Kak Tina ada apa soalan? Silakan. Tak ada apa, tak ada soalan. Tak ada apa Haji Nazri ada apa? Silakan. Tak ada apa-apa Ustaz. Tak ada apa ya. Tapi Ustaz harap tak ada apa-apa tu tak apa ya. Tapi harap-harap jangan ada masalah pada pemahaman ayat tadi. Ya, kalau kita boleh simpulkan saja. Ya. Yang pertama, ya, Allah bagi tahu kita, Allah buat perumpamaan ya, Haji Jamal tadi kan. Haji Jamal sebut perbandingan, bolehlah. Ya, perbandingan atau perumpamaan. Allah buat kehidupan manusia ni macam air yang turun daripada awan kan. Air yang turun daripada awan, bila air itu turun membasahi bumi, dia akan bercampur dengan elemen yang ada daripada bumi tu. Apa dia? Tanah, ya, biji benih yang kita tanam, dan juga dia punya baja tadilah. Sama ada baja yang kita taruh sendiri ataupun baja yang natural. Ya. Okey. Dengan sebab ada baja, ada tanah yang baik, ya, ada apa kita panggil biji benih yang bagus dan juga air tadi, maka tumbuhlah pokok. Tetapi nanti bila Allah tahan hujan, ya, Allah tak turunkan hujan, maka pokok-pokok tu akan jadi mati, akan jadi layu, akan jadi kering, ya. Dan bila angin kuat datang, angin akan apa kita panggil menerbangkan benda-benda tu. Ya, kehidupan kita samalah. Bila sampai ajal, habislah kita, ya. Masuk dalam kubur lah kita. Ya. Maknanya selama mana ada umur panjang, ya, selama tu hidup lagi kita. Kalau tak ada besok, habislah. Macam itulah cerita dia. Jadi Allah suruh kita fikir. Dalam Quran tuan-tuan ada 5-6 ayat yang macam ni. Allah turunkan, Allah buat perumpamaan,
Allah turunkan hujan daripada awan, daripada langit. Allah tumbuhkan pokok-pokok sampai satu waktu hujan tak turun, maka dia jadi mati, jadi hancur dan diterbangkan oleh bumi. Tak jadi apa dah. Ya, selesai dah tuan-tuan. Ya. Jadi apa ni, Allah Maha berkuasa. Allah boleh buat apa saja. Tanah yang mati pun Allah boleh hidupkan. Ini kan pula yang hidup nak dimatikan. Lagi senang lah tuan-tuan. Ya. Kemudian ayat 46 Allah cerita dua benda, dua elemen. Satu ialah harta, yang kedua ialah anak-anak. Allah kata anak-anak dan harta ni adalah apa tadi? Zinatul hayatid dunia. Dia adalah perhiasan dunia tuan-tuan. Ya. Nak ada anak berapa ramai pun silakan. Nak ambil anak angkat boleh, nak ambil anak yatim sebagai anak angkat boleh. Ya, kalau kita ada sebahagian orang sekarang dia sponsor pelajar lah. Ya, ada pelajar yang nak sambung belajar, yang nak belajar tu pula dia tak ada duit, ya. Maka kita bantu dia, ya. Banyak sekarang orang belikan tiket kapal terbang. Ya, dia nak belajar di Jordan sebagai contoh, ya. Belikan tiket kapal terbang, apa ni, bagi allowance kehidupan dia, bayar dia punya tuition fee, ya. Ramai orang buat macam tu. Ya. Jadi apa ni, apa kemudian nanti bila dia balik, dia menyumbang baliklah pada masyarakat, sepatutnya macam tu. Ya. Jadi kalau Ustaz boleh sebut antaranya sebab dia orang baik dan orang semua kenal, ya. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman sebagai contoh. Ya. Jadi Ustaz dia bagi tahu, ya, dan Ustaz kenal orang yang sponsor dia. Ustaz tak sebutlah nama dia. Orang Shah Alam tuan-tuan. Ya. Grup daripada Shah Alam, sponsor dia belajar di Jordan. Masa tu dia tak dapat scholarship. Ya, Dr. Zaharuddin ni kita kata Islamic Banking and Finance punya expert lah. Ya, dia pun dah jadi apa kita panggil, dah jadi apa ni syariah, apa ni apa kita panggil, ya, advisory council untuk bank negara, ya. Bank negara dan bank negara tak salah Ustaz, ya sekarang. Jadi maknanya nak bagi tahu asal-asalnya dia tak ada scholarship tapi nak belajar. Ya, jadi ada orang sponsor. Alhamdulillah balik dia berjaya dan kemudian baru apa kita panggil, ya, baru sambung belajar. Ya, join masuk UIA, dapat sambung belajar di UK lah buat PhD. Jadi maknanya nak bagi tahu bila dia balik dia boleh menyumbang pada masyarakat pula, boleh mengajar, boleh infak harta dia, ilmu dan sebagainya. Ya, itu yang terbaik lah. Cuba tuan-tuan bayang berapa banyak pahala yang orang yang sponsor dia tu dapat. Ya, kerana setiap ilmu yang dicurahkan tu asal-asalnya ialah ilmu yang dia dapat masa dia belajar di Jordan dulu. Ya, yang ada orang belikan tiket kapal terbang, ya, bayar duit makan dia, bagi tuition fee dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu contoh. Ya, Ustaz sendiri sebagai contoh, ya, masa kita sambung belajar dulu. Ya, memang Ustaz dapat scholarship daripada JPA apa semua kan, ya. Tapi ada juga orang bagi bantuan dalam bentuk-bentuk lain lah, dalam bentuk grant sebagai contoh. Ya, Ustaz nak buat research, ya, universiti tak lulus kan. Ya, Ustaz apply, bagi proposal semua sebagainya, universiti tak bagi. Ya, UPM tak bagi, tak luluskan. Jadi Ustaz bagi tahu pada orang lain, ada datuk sponsor, ada Tan Sri sponsor tuan-tuan. Ya, dan apa ni, apa kita panggil, research tu berjalan dengan baik dan dapat manfaat. Ya, kita boleh sumbang pada orang lain pula. Ustaz pun dapat peluang pergi sana, pergi kita berguru lah dengan, ya, banyak tempat lah, beberapa negara luar lah. Ya, di negara barat pun ada, negara Arab pun ada. Jadi kita balik dengan ilmu baru, kita boleh share dengan orang lain, ya. Dan datuk tu besar pahala dia. Ya, sebab sekarang ni Ustaz pula mengajar, Ustaz pula share dengan orang lain. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Jadi apa ni, harta dan anak-anak samalah, ya. Tapi dia perhiasan, ya, perhiasan dunia. Dan Allah bagi tahu berbanding dengan anak dengan harta tu, ada benda yang kita boleh harap pahala dia lebih besar. Dan kita boleh bagi harapan untuk dia bantu kita. Apa dia? Wal baqiyatus solihat. Amal-amal soleh yang pahalanya berterusan, berbaki, continuous. Ya, apa antaranya macam tadilah tuan-tuan. Solat-solat sunat lah antaranya. Ya, dan apa lagi? Ya, antaranya benda-benda zikir tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Oh, tu powerful tuan-tuan. Ya, even kalau kita Tasbih, tahmid. Ya, bangun malam. Tasbih. Bila kita terjaga je kan? Bila kita terjaga je, ya. Terjaga je, itu antara benda yang kita kena baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu antaranya. Itu sabit dalam banyak hadis. Ada tambahan-tambahan lain lah. Tapi kalau kita tak ingat, itu paling kurang. Subhanallah, tasbih. Walhamdulillah, ya, apa ni, tahmid. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu hauqalah dia panggil. Ya, hauqalah tu itulah la haula wala quwata illa billah. Itu paling basic tuan-tuan, ya. Dan itulah
yang boleh kita harapkan sebagai pahala yang menunggu kita di akhirat besok. Ayat terakhir, Allah cerita pasal kiamat. Ya. Pada hari di mana Allah gerakkan, bukit-bukit ni semua Allah gerakkan. Dan kamu akan melihat bumi itu licin, tuan-tuan. Asalnya ada bukit, habis bukit gunung ni Allah gerakkan, pindahkan ke tempat lain. Hancur, ya, hancur lebur. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan manusia itu. Falam nuradir minhum ahada. Tidak ada seorang pun yang kami akan tinggalkan. Tak ada orang yang missing daripada senarai orang yang dikumpulkan. Tak ada, tuan-tuan. Semua orang akan dikumpulkan. Kita tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ya yang boleh Ustaz simpulkan. 3 ayat je, tuan-tuan. Tapi Ustaz Arad ada banyak pengajaran dia. Ya. Orang yang dapat masuk syurga tanpa dihisap, dia orang kena dikumpulkan di padang mahsyar juga ke? Asal-asalnya kumpul lah. Perkumpulan semua di padang mahsyar. Kemudian ketika Allah mulakan perbicaraan, ya, orang yang masuk syurga tanpa hisap, dia tak payah pergi mahkamah Allah lah. Ya, Boleh terus. Dia terus. Ada laluan khas untuk orang yang masuk syurga tanpa hisap. Ya. Green lane. Apa dia? Green all the way. lane. Green lane. Lah. Apa kita panggil? Red carpet. Ya, carpet Bestnya. merah. Ya. Red carpet kena jalan sah. Green lane laju. Lagi laju ya. Tak apalah, yang penting tanpa hisap. Itu yang paling penting. Ada 70,000 ya, dalam hadis Sahih Muslim, ada 70,000 umat Muhammad yang masuk syurga tanpa hisap, dan mereka tidak mesti mati syahid. Orang mati syahid tu memang dah dapat dah. Ada 70,000 lagi. Ya, dalam hadis Sahih Muslim yang kat dunia kan dah berapa dah 6 bilion kan, 70,000 tu tak banyak lah. tak boleh pakai logik matematik. Oh, tak boleh. Taklah, kalau nak pakai logik matematik ada banyak benda yang tak logik pada akal nanti. Ya. Jadi itu gambaran ya. Bila disebut 70,000 tu bukan mesti 70,000. Ya, bukan mesti 70,000. Itu hanya gambaran nak tunjuk ramai juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga tanpa hisap. Dan dia tak mati syahid, ya. Dia amalan-amalan biasa saja. Tapi amalan biasa yang luar biasalah. Ya, masuk amalan biasa luar biasa itu ialah amalan-amalan yang kecil-kecil, yang mudah-mudah tapi pahalanya besar. Ya, antara yang besar tu apa? Antaranya sembahyang sunat 4 rakaat sebelum Zuhur. Oh, itu besar pahalanya. Sangat besar. Ya, dan 4 rakaat selepas Isyak. Itu basic je, tuan-tuan, yang kena buat. Ya, duha, ya. Tu cerita dia. Banyaklah kalau kita nak sambung, dah pukul 11 dah, Ustaz kena stop lah. Tuan-tuan nak tidur. Ya. Okey, sekadar tu terima kasih atas kerjasama ya. Walaupun Ustaz mengharapkan lebih ramai yang participate, sebab ada 37 tadi partisipan. Ya, tapi yang Ustaz sebut Haji Mak Syah, ya, Datuk Osman, Datuk Azizul, Haji Jamal, Haji Nazri, ya, Kak Mai, ya, Kak Farida, ya, Linda, ya, beberapa orang saja. Jadi Ustaz memerlukan lebih ramai. Sebab kalau tidak, apa guna kita buat Zoom ni, tuan-tuan? Kita buat FB online aja. Ya. Betul tak, tuan-tuan? FB online, Ustaz seorang bercakap, tuan-tuan dengar aje. Ya, tuan-tuan nak tidur pun boleh. Ya. Tapi tak sepatutnya lah kan. Jadi sebab tu pihak UMI kita buat Zoom ni. Ya, ada orang buat Google Meet, ya, ada buat Microsoft Teams kan. Tujuan dia supaya kita boleh berpandangan, ya. Tapi kalau kita tak boleh, tapi kalau tuan-tuan tak participate, dia macam defeat the purpose lah. Ya, minta maaf lah Ustaz sebut je lah, tuan-tuan. Ya. Jadi cuba tuan-tuan fikirkan balik. Mari kita muhasabah. Ya, tujuan kita punya Zoom platform ni, kita guna platform Zoom ni kan untuk boleh tengok muka. Oh, Datuk Osman pakai t-shirt malam ni rupanya. Ya, nampak dia dukun cucu tadi. Ya. Nampak, tuan-tuan. Tapi orang lain Ustaz tak nampak. Haji Mak Syah nampak lah. Ya. Okey, ya. Itulah kalau kita boleh muhasabah, ya, tuan-tuan. Participate lah, ya. Tak tunjuk muka tak apa, paling kurang participate. Tanya soalan. Sebab tu Ustaz kata, tuan-tuan, sebelum masuk kelas, tuan-tuan kena buat pre-reading. Sama ada kelas tadabbur ataupun kelas akhlak kan. Tuan-tuan baca sikit lah. Baca sikit, ya. Bacalah 2-3 ayat, ya. Kemudian tengok ada perkataan yang tak faham. Jadi bila kelas, tuan-tuan boleh tanya soalan, Ustaz, saya tak faham maksud zinatun. Apa makna zinatul hayati dunia? Jadi kita boleh bincang sama-sama. Apa makna khairun amala? Contoh kan? Ya, kita boleh bincang. Macam itulah, tuan-tuan. Itulah tujuan dia. Ya. Jadi kalau ustaz punya bahasa tu agak keras sikit, ya, tuan-tuan jangan marah. Ya. Sebab apa? Sebab kita panggil kadang-kadang perlu macam tu.
Ya. Jadi mudah-mudahan jangan terasa lah ya. Sebab tujuan kita ya, Datuk Azizah pun dah nak terbaring tu ya. Tak apa, tak ada hal, dah hujung okey je. Ya. Dah apa kita panggil injury time dah ya. So itulah ya, kalau Ustaz boleh apa kita panggil sarankan tujuan kita buat Zoom tadi kan ya. Tujuan dia untuk macam tadi lah ya, sebab kita tak boleh jumpa face to face ya. Macam ni lah face to face dia. Ya. Tuan-tuan apa dia? Supaya two ways. Dia jadi two way. Ya. Ada question sebab kalau one way dia FB online aja ya. Okey tuan-tuan, Ustaz tak nak panjangkan lagi ya. Mudah-mudahan dia bermanfaat. Terima kasih pada semua yang bekerjasama ya, yang sudi untuk meluangkan masa ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi amal soleh kita tu yang penting tuan-tuan. Ya, dia akan jadi bukan amal soleh. Malam ni kita dapat satu perkataan lain, al-baqiyatus solihat. Dia akan jadi amal soleh, dia akan jadi al-baqiyatus solihat. Ya, seperti mana disebut dalam ayat 46. Sekadar tu wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Selamat malam semua. Malam. Masih hadir semua. Terima kasih. Terima kasih. Masih hadir. Ya. Ada rekod yang ni. Terima kasih Nazri. Ada rekod. Masih bersama. Terima kasih hadir. Kelas monitor Haji Nazri. Assalamualaikum. Wah. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir Abang Jamal. Sihat Ya, sehat. Alhamdulillah. 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 Okey. Cantik janggut. Apa dia? Tak ada Jamal cantik janggut. Oh. Janggut silver. Okey Datuk Osman. Baik. Ya.